Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun." Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kullan yusibana, tak ada apa yang menimpa kami. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah penolong pembantu kami. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah kita bergantung berserah. Sepatutnya orang mukmin berserah. Selalu baca doa tu, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kullan yusibana, tak ada apa yang menimpa kami. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah penolong pembantu kami. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah kita bergantung berserah. Nurliza, doakan kami petugas kesihatan Ustaz. Barisan hadapan saya sihat. Saya doakan semua Nurliza, Anin dan semua yang petugas-petugas, doktor-doktor, nurse-nurse, jururawat yang berkorban berjuang untuk negara ni. Allah bantu, Allah kuatkan, Allah pelihara, Allah jauhkan daripada bahaya, Allah jauhkan daripada musibah, Allah jauhkan daripada sakit. Allah selamatkan kita semua. Abang kakak, tuan puan sekalian, apa yang terjadi dalam hidup ini, apa sahaja yang telah terjadi, dan dia tak ada 5 jawapan, tak ada 4, 3, 2, 1, cuma satu jawapan. Apa yang semua terjadi kerana Allah sayang kita. Dia sangat sayang pada kita. Dia jaga kita daripada dulu sampai hari ini. Dia beri kita nikmat sekian lama, daripada dulu sampai sekarang. Tak berhenti nikmat yang Allah beri dalam hidup kita, daripada dulu sampai sekarang. Tak berhenti nikmat yang Allah beri. Untuk tu kan orang kata, walaupun kita bila dengar, kita rasa terkejut, kita rasa risau dan panik tu mesti ada, berdebar, rasa semua datang, rasa-rasa tu semua orang ada rasa tu. Dan bila kita rasa tu, tanda kita manusia yang lemah, yang kerdil. Kalau kita rasa risau, rasa sedih, rasa panik, rasa takut, rasa berdebar, rasa macam-macam rasa datang, apa sahaja rasa yang datang tu datangnya daripada Allah SWT, tu tanda kita hamba. Dan perasaan tu patut ada sebab kita hamba. Kita risau dengan apa yang terjadi sebab kita tak tahu apa yang menanti lagi seminit, apa yang akan jadi esok, lusa. Kita tak tahu. Semua boleh berubah sekelip mata. Orang yang paling kaya, sekelip mata berapa saat boleh jadi miskin. Orang yang miskin, sekelip mata Allah bagi kaya. Takdir Allah, sekelip mata Allah boleh beri rezeki mencurah-curah daripada bumi, langit Allah keluarkan. Sekelip mata Allah boleh beri sakit. Zawiyah Ustaz doa yang saya sakit, jauhkan daripada jangkitan virus. Saya doakan Zawiyah dan semua kawan-kawan kita. Ada ustaz-ustaz yang saya sayangi, alim-alim yang saya cintai, guru-guru saya sendiri, dan banyak orang yang saya sayang. Mereka kena, ada yang ramai juga yang kena COVID virus ni. Ramai orang baik-baik yang kena, orang-orang baik-baik kena kan. Dekat Malaysia ni banyak orang soleh, orang baik yang saya tengok ramai kena. Orang yang bawa anak-anak kepada kebaikan, mak ayah, keluarga. Ada duduk hospital. Ada yang, yalah benda dah lama pemerintah takdir Allah pergi. Ada yang tengah berdakwah jauh-jauh. Ada yang kena kat luar negara sekarang sakit. Yang berpendakwah, ada yang sakit tengah dah lama, dia ada orang daripada itu lagi sakit. Dia yang duduk dekat bantuan pernafasan dekat luar negara sana pun ada. Jadi daripada Malaysia. Jadi abang, kakak, tuan, puan, pasti yang terjadi ni sebab Allah sayang kita. Sebab Allah sayang kita. Bukan sebab dia benci, sebab dia marah. Kalau benci, marah, mungkin yang kena orang jahat-jahat. Mungkin orang yang bunuh orang, pembunuh-pembunuh. Mungkin orang-orang yang buat benda yang
menganiaya orang, zalim pada orang, buat benda yang tak baik. Tapi yang kena awal-awal ni, kita tengok tamunya kita kat Malaysia ni, yang kena banyak orang baik, orang soleh, orang takwa, pendakwah, sembahyang tak tinggal, Quran siang malam, pagi petang. Takdir Allah nak kena anak-anak isteri yang banyak berkorban, suami pendakwa, anak-anak, alim ulama, guru-guru yang saya sayangi. Guru-guru saya, kalau tuan-puan kenal, tuan-puan mesti menangis. Ada beberapa orang cikgu saya yang mereka sangat bertakwa. Maksud takwa saya nampak pada, saya jarang jumpa orang begitu. Dengan perkataan 2-3 patah, hati saya terus rasa sejuk. Hati saya terus rasa tenang. Masya Allah. Zulfashah. Malaysia kena lockdown Ustaz. Jadi apa yang jadi kat Malaysia ni, kita apa yang keputusan tu sangat berat kita dengar, tapi dia baik mengawal keadaan, terutamanya keluar negara, keluar masuk negara, sekolah, universiti. Kita risau kan, kena cuti, kena semua orang bercuti supaya selamat. Dan tu yang paling terbaik, sebab zaman Nabi SAW pun jadi begitu. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berlaku wabak taun yang sampai jadi teruk sakit. Wabak taun, masa tu Sayyidina Umar Al-Khattab nak masuk pergi sana. Orang jadi perbincangan. Dia patah balik, ada orang kata, kamu takut mati ke? Ada setengah orang pula cakap, kenapa tak teruskan je? Maka ketika Abdurrahman bin Auf, itu hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, Muslim juga, tempat wabak, orang luar jangan masuk, orang yang dekat sana jangan keluar, orang kat sana jangan keluar, orang keluar masuk, jangan orang masuk keluar masuk. Jadi apa jadi, Sayyidina Umar Khattab pun tak jadi masuk, tapi risau keadaan masyarakat dia, rakyat dia dekat Syam, dekat sekarang Syria, Syam, risau. Maka apa jadi? Maka Sayyidina Umar hantar surat pada Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat besar dan mulia, dan juga Muaz bin Jabal yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dapat I love you daripada Nabi. Nabi cakap I love you, aku cinta kamu hai Muaz. Tak ramai yang dapat I love you direct daripada Nabi SAW. Sahabat yang besar ni telah mati syahid. Dan Sayyidina Umar sangat sedih dengan berita itu. Dan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab telah hantar sahabat Amru Al-As radhiyallahu anhu jadi gubernur dekat Syam. Maka Amru Al-As kata, wabak yang merebak ini seperti api yang marak. Untuk itu kekalkan jarak kamu jauh-jauh. Dan waktu itu dia orang naik ramai yang duduk kat gunung, kembali kat gunung, bukit. Mereka duduk jauh-jauh, kekalkan. Macam kita belajar sekarang, orang perlu disekat pergerakan dia. Dengan tak lama lepas tu apa terjadi? Wabak tu telah diangkat oleh Allah dan diselesaikan. Allah buat sahabat menanggung ujian yang berat waktu dulu, supaya sekarang kita menemui jalan yang sama tanpa kita fikir. Baru kita nampak macam apa yang jadi kat China. Mereka beritahu mereka dah makin kurang, walaupun dah teruk dah, tapi mereka kena dulu. Dan mereka makin kurang dia punya kesan, mereka mengawal pergerakan semua sekali. Kerana itu banyak negara-negara dekat luar sana mengambil keputusan begini. Dan tuan-puan, ni sebenarnya telah berlaku zaman sahabat dulu. Orang-orang yang soleh Allah ambil mereka. Orang-orang yang soleh dulu Allah ambil, supaya jadi pelajaran untuk kita semua. Menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, untuk itu kita terima apa yang terjadi ni, kasih sayang Allah atas kita. Sekian lama Allah beri nikmat daripada dulu sampai sekarang. Dia jaga kita, bagi rezeki, bagi Islam, dapat taat perintah Allah SWT. Dia beri kita nikmat siang dan malam, tak berhenti-henti daripada dulu sampai sekarang. Allah bagi nikmat, Allah jaga kita. Dia bagi kita berbagai nikmat daripada dulu sampai sekarang. Tak berhenti Allah bagi nikmat siang malam. Untuk itu kita bersyukur pada Allah. Terima kasih pada Allah sebab memberi kita nikmat yang tak berhenti. Nur Syahirah rasa sedih Ustaz. Negara kena lockdown, Masjid Surau Syarif macam mana surau tutup masjid Ustaz. Jadi Masjid Surau boleh ada azan kan, azan yang mungkin ada Imam Bilal mungkin boleh azan. Cuma zaman Nabi SAW pernah berlaku begitu. Nabi SAW pernah ada sahabat, mereka amalkan apa buat waktu walaupun musim sejuk, ada hadis-hadis yang sahih menerangkan. Dan mereka disuruh untuk solat di rumah masing-masing. Solat di rumah masing-masing masa tu ada berlaku banjir yang besar, membahayakan untuk keselamatan. Maka mereka semayang dekat rumah masing-masing. Jadi tuan-puan sekalian, dalam keadaan begini, kita solat dekat rumah, doa pada Allah. Walaupun kita sedih, ujian hari ni tak pernah berlaku sepanjang hayat kita, seluruh hidup kita. Kita tak pernah berasa begini, tak pernah lalu begini, kita rasa berat. Untuk tu jadikan rasa risau, takut tu tanda kita hamba, dan adukan kepada Allah. Nangis pada Allah SWT. Percaya, yakin ke Allah, dia sangat sayang kita.
Walaupun kita rasa sedih, berat, percaya dia sayang kita. Dia sayang kita. Apa yang menimpa pula kena pada orang baik-baik, orang yang saleh, orang yang semayang tak tinggal, baca Quran, pendakwa-pendakwa. Kena orang baik-baik. Takkanlah Allah benci, marah kan? Tidak, Allah sayang. Tu mereka kena orang begini, bila kena mereka makin tawajuh ke Allah. Saya tengok dekat Seri Petaling tu, mereka yang tengah kuarantin, hafiz Quran, baca Quran, nangis, doa. Kalau kena ke orang lain mungkin dia marah-marah Tuhan. Kenapa Tuhan buat begini? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Tuhan buat begini? Tapi kena orang yang baik-baik kat negara kita. Mereka malam-malam nangis, ya Allah maafkan kami, ampun dosa kami. Sebab kami tersebar virus ni. Saya dengar mereka doa, ya Allah, kami pula jadi sebab tersebarnya virus ni. Dan mereka dah berusaha sebaik mungkin dan mereka telah menangis. Jemaah-jemaah dakwah tabligh tu, saya hormat mereka, guru-guru, cikgu-cikgu yang saya hormati, saya sayangi. Saya tu hutang budi dengan mereka. Mereka banyak ajar saya tentang kehidupan daripada saya kecil. Mereka sahabat-sahabat saya yang saya sayangi. Tu mereka kena. Kalau kena orang lain mungkin dia marah Tuhan. Kenapa Tuhan buat begini? Mereka mula buat perkara yang khurafat tak baik. Tapi yang kena ni orang saleh baik. Mereka tidur malam, nangis, doa pada Allah. Kalau kita yang kena, saya yang kena, mungkin saya termenung abang kakak. Sebab saya pun amal lemah, zikir kurang, doa kurang. Kena orang baik-baik, apa dia buat? Dia akan nangis, doa. Hubungan mereka dengan Allah bertambah baik. Jadi apa yang terjadi ni tanda Allah sayang pada kita. Saya percaya tu semua yang jadi ni sebab Allah sayang kita. Dia sayang kita. Percaya Allah sayang kita. Beritahu ke anak kita, nak, ni semua sebab Allah sayang kita. Dia nak kita semakin dekat kepada dia. Kita nak supaya kita makin ingat pada dia. Supaya kita semakin bersyukur kepada Allah SWT. Jadi, apa yang terjadi ni membuat kita semakin dekat kepada Allah. Semakin takut pada Allah SWT. Ambil waktu ni untuk kita dekat diri kepada Allah. Bangun tahajud, nangis. Umar Al-Khattab masa jadi khalifah pernah baca, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nangis masa sembahyang subuh. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Kita sedih, susah, nangis. Ya Allah, saya sedih, saya susah. Saya minta ampun, bertaubat pada engkau. Ya Allah, saya sedih, susah. Saya minta ampun pada engkau. Ya Allah, saya minta ampun. Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Saya benar-benar bertaubat pada engkau. Maafkanlah kami, ya Allah. Dari dulu sampai sekarang, kami selalu langgar perintah engkau, lalai pada ingat pada engkau. Kami kurang menyebut nama engkau, kurang mengagungkan engkau. Ya Allah, jadi kalau apa yang terjadi ini membuat kami semakin dekat pada engkau. Manusia yang belum kenal engkau, belum dapat hidayah, berilah mereka dapat hidayah. Orang belum kenal Tuhan, beri mereka dapat kenal Tuhan. Ramai manusia yang belum dapat Islam. Ya Allah, jadikan apa yang terjadi ini beri hidayah kat Amerika, beri hidayah kat Rusia, beri hidayah kat China, beri hidayah kat Brazil, beri hidayah kat Thailand, beri hidayah kat Amerika, beri hidayah dekat Singapura, beri hidayah pada kami orang kat Malaysia, beri hidayah pada Indonesia, beri hidayah pada semua sekali. Atas apa yang terjadi ini cuma satu tujuan, supaya kita semakin dekat, semakin rapat pada Allah. Kita berjuang dalam dunia ini. Berjuang. Ada masa kita berjuang dalam keadaan senang. Ada masa kita berjuang dalam keadaan begini, ujian datang, ujian berat datang. Kita apa yang telah terjadi. Tapi semua ini menjadi baik kalau apa yang terjadi ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut pada dia, makin sayang pada dia. Doa rahmat kebaikan untuk semua orang dalam dunia. Jadi ujian ni saya percaya cuma ada satu jawapan, tak ada 5, tak ada 4, 3, 2, cuma satu. Semua ini sebab Allah sayang kita. Dia nak kita semakin dekat pada dia, semakin takut pada dia. Kat negara kita pun Allah tunjuk yang terjadi ni kena pada orang-orang baik, yang saleh, yang takwa. Ramai orang baik-baik, cikgu-cikgu saya yang saya hormati. Mereka yang ajar saya banyak apa yang saya tahu sekarang. Mereka kena, guru-guru saya. Saya tengok orang soleh yang kena orang baik. Jadi kalau kena, patutnya kena pada saya dulu. Saya jahat, saya degil, saya lalai, saya banyak dosa. Patut kena kat saya. Saya orang tak sempurna, banyak kurang. Cinta dunia saya. Mereka tak begitu. Tapi kena pada orang baik-baik macam tu. Apa maksudnya? Sebab Allah sayang. Mereka sekarang sedang menangis berdoa. Kena keluarga orang baik-baik. Mereka menangis berdoa. Semoga Allah sembuhkan mereka. Ada yang dekat ICU. Ada yang dekat yang semua pakai bantuan pernafasan, ramai juga kan. Jadi kita doa Allah bantu semua sekali dan seluruh dunia. Jadi tuan-puan yang saya sayangi, kasihi, untuk tu percaya ujian ni sebab Allah sayang kita. Percaya ujian ni sebab Allah sayang kita. Beritahu ke anak isteri kita, Allah sayang kita. Sekian lama dijaga kita daripada dulu sampai sekarang. Tak pernah berlaku begini lagi sepanjang hayat kita. Ini buat kali pertama.
Sekelip mata Allah nak tunjuk. Kalau Allah nak stopkan apa, Allah boleh stopkan. Orang kaya, pemimpin, orang miskin, orang besar, ada nama tak nama, masyhur tak masyhur, perniagaannya tengah untung, perniagaan tengah bankrupt, orang ada duit tak ada duit, semua terkesan. Allah buat semua berubah sekelip mata. Semua berubah sekelip mata. Sekelip mata Allah boleh ubah semua sekali. Jadi semua perkara dalam dunia yang terjadi ini semuanya khair, baik, semua datang daripada Allah SWT. Jadi tuan-puan, macam lockdown ni semua ni, benda ni sebenarnya benda yang baik. Baik maksud saya, dulu zaman kisah kat Syam, Syria, bila berlaku kematian sehingga mati syahid sahabat yang besar Abu Ubaidah Jarrah, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bila berlaku musibah yang besar, Sayyidina Umar Khattab sangat sedih tengok puluh ribu orang Islam telah mati syahid disebabkan wabak taun masa tu. Maka waktu tu dua sahabat pula yang besar mati syahid. Sahabat ramai lagi, sahabat yang bukan cancalan orang. Kata Sayyidina Umar, kalau ada khalifah lepas aku ingat nak lantik Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu telah mati syahid. Muaz bin Jabal yang dapat I love you daripada Nabi. Allahu Akbar. Dapat I love you daripada Nabi. I love you daripada Nabi. I love you daripada Nabi. Nabi kata, Muaz, aku sangat cinta dan sayang pada kamu. Muaz, aku sangat cinta dan sayang pada kamu. Muaz pergi mana-mana dalam dunia, tengok Muaz dia dapat Islam. Tengok wajah Muaz dia dapat Islam. Tengok akhlak Muaz dapat Islam. Ribu orang masuk Islam. Negeri demi negeri, negara demi negara. Tengok Muaz dapat Islam. Muaz bin Jabal, umur 18, 33 tahun, meninggal mati syahid masa wabak taun. Maka ketika itu kemudian Nabi Sayyidina Umar Khattab lantik Amru al-As jadi gubernur. Jadi ketua kat sana, dekat Syam, kat Syria sekarang. Bila pergi kat Syam, dia jadi gubernur, ketua. Dia kata, wabak ni, apa-apa penyakit-penyakit yang berjangkit begini, apa-apalah seumpamanya. Dia seumpama, walaupun tak sama macam COVID ni, tapi saya nak beritahu seumpamanya, maka dia seperti api yang sedang marak, membara. Untuk tu kan, dia suruh semua dia duduk kat bukit, kat gunung, duduk asingkan, jauhkan diri, jangan dekat-dekat, jangan ni, elakkan kumpulan semua sekali. Jadi selepas tu tak berapa lama, lepas tu tak lama, Allah takdirkan penyakit tu pun sembuh sihat. Jadi dulu sahabat dah dikorbankan oleh Allah, orang baik-baik, untuk jadi pelajaran untuk kita. Sekarang berlaku lagi dan kena pada orang baik-baik, supaya mereka dekat pada Allah. Untuk tu kita berterima kasih, doakan untuk mereka. Dan juga ni untuk semua staf KKM, Zaliha Zaza, supaya semua sihat, selamat, nurse-nurse, jururawat, semua yang barisan depan, frontline tu, dan semua sekali doktor-doktor, kita doa mereka semua selamat. Susah mereka berjuang. Kita nak elak lari kan, jumpa semua kita lari. Dia orang jumpa yang memang dah tahu sakit, dia orang tak lari. Dia orang sambut dengan baik, dia orang beri layanan, khidmat mereka. Mereka pakai baju macam tak bernafas dah pakai baju tu. Saya tengok panas, bukan ada aircon 24 jam, bukan ada 10 ni, pakai balut-balut, semayang pun pakai plastik-plastik. Saya tak tahu apa nama dia, balut-balut. Pengorbanan yang besar, hanya Allah yang balas. Orang macam ni mereka sedang berjihad. Dulu zaman Nabi, sunat Nabi sembahyang maghrib, isyak, subuh, berjemaah, mereka berjaga waktu malam. Nabi, kamu tak turun malam tadi? Tak. Dia cuma turun istinja dengan solat seorang-seorang kat situ. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Jadi untuk nurse-nurse, doktor-doktor, jurawat dengan ikhlas, jaga solat, walaupun mungkin ada yang terpaksa jamak, mungkin tengok keadaan, saya tengok ada perpakaian tak boleh jauh tanggal berjam-jam, doktor-doktor, jamak penuh, bukan jamak kasar, jamak penuh. Walaupun begitu keadaan teruk, tapi tak ada tempat lain untuk kakak, abang-abang, semua adik-adik yang bekerja dekat ni. Hanyalah balasan syurga. Dan juga semua yang khidmat jaga negara, lepas ni esok beberapa hari ni, polis-polis ke tentera yang khidmat jaga negara, untuk tu mereka semua yang Allah akan beri kebaikan. Chin Siu You, Allah sayang. Allah sayang. Ramai like ni Allah sayang. Chin Siu You, Masya Allah. Allah sayang. Allah sayang kita semua. Hikmahnya, ramai juga yang datang nak masuk Islam, yang tanya saya, ramai tanya pasal Islam. Chinese yang tanya pasal Islam kat saya. Yang cakap buruk biar, tak apa, semua orang kan. Memang bila mana-mana pada dulu kita memang suka sebahagian kita. Jadi jangan pedulikan sangat. Yang buruk ni kita jangan tengok, kita tengok yang baik-baik. Untuk tu kita dekat daripada Allah. Juga yang kerja bank semua kerja. Jasmine yang kerja bank, tentera, polis semua kerja. Masya Allah, pasar raya pun buka lagi. Yang apa ni, tempat makan buka. Pejabat pos pun buka. Sesiapa yang jual-jual online, pejabat pos pun buka lagi. Jadi tuan-puan sekalian, percaya ujian yang datanglah hidup kita ni kerana Allah sayang kita. Sebab Allah yang sangat sayang pada kita semua. Jadi tuan-puan amalkan doa. Saya nak kongsi satu amal sangat bagus, manzil. Dalam ni manzil munjiat ay asyifa. Manzil munjiat nusyafikah. Terima kasih Ustaz bagi semangat.
kat barisan hadapan. Yelah, kakak abang semua berjihad di tempat lain melainkan syurga. Tu yakin ke Allah, Allah Maha Kuasa. Kakak sedang berjihad macam sahabat lu. Saya doa semua selamat. Tapi pahala tak berhenti untuk tuan-puan semua. Bukan senang, saya pun teringin kalau boleh nak jadi orang kata macam sukarelawan begitu. Tapi tak apa, khair, tuan-puan orang yang lebih layak, pakar semua sekali. Tuan-puan semua sedang berjihad. Dia baca manzil, hadis sahih Abu Daud. Ada satu orang sakit, Nabi SAW baca ayat Al-Quran dan sakit orang tu hilang. Di antara yang bagus baca, petugas-petugas dan juga yang sakit. Yang ni setiap pagi dalam rumah kan banyak masa kat rumah, pagi-pagi baca manzil ni. Baca manzil dan juga baca munjiat. Munjiat ni Muhammad Ibn Sirin, anak murid Ibnu Abbas, kata ada 7 ayat dalam Quran menjadi obat penawar bagi semua masalah tekanan. Baca ayat ni. Di samping kita berusaha sungguh-sungguh. Berusaha ni perintah Allah. Berusaha kuarantin, jumpa doktor yang ada simptom kuarantin 2 minggu. Ni sekarang dah semua dah lockdown dah, supaya kawal pergerakan sangat penting. Inilah obat yang dulu zaman sahabat mereka dah buat supaya keadaan ni sembuh dengan cepat. Kalau tak, dia akan makin merebak, makin teruk, nanti makin ramai sakit macam kat luar negara kan, sampai terpaksa cabut, terpaksa pilih yang tua-tua yang perlu alat bantuan pernafasan, dah tak cukup alat, terpaksa cabut daripada yang ni bagi kat orang ni, terpaksa pilih tempat-tempat pun dah tak ada. China sampai buat hospital besar dulu kan. Jadi sebelum menjadi separah itu, tu perlu buat begini kan. Kita ni dipanggil, kita mencegah ni sangat penting, besar. Dan yang dia kena pula orang-orang yang soleh baik-baik dulu, elok daripada kena orang yang lalai jauh pada Allah. Bila dah jauh pada Allah kena, dia makin marah Tuhan. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Tuhan buat macam ni? Tapi ni Allah takdirkan kena orang baik-baik yang saleh. Untuk tu mereka berdoa sekarang, menangis. Hafiz Quran tu menangis berdoa. Tengok madrasah yang kena, 2 madrasah yang kena ni tu, masjid-masjid, orang soleh, ulama-ulama, alim ulama. Mereka yang kena bukan can-can orang. Takkan Allah selalu fikir kalau kena ni, kalau bala mesti kena orang jahat. Tapi kena pada orang baik-baik sebab Allah sayang. Tapi kita doakan mereka selamat. Mereka guru-guru kita, cikgu-cikgu kita, pendakwah kita yang banyak mengajar kita. Jadi kita doakan mereka. Herdin Ustaz saya pada Indonesia, Banten, Masya Allah. Ada yang pada Batam, Banten, daripada Jakarta ada. Indonesia pun ramai sekarang live ni. Indonesia, Singapura selalu ramai. Brunei. Percaya Allah sayang kita. Jadi baca manzil, ada 7 ayat. Antara ayatnya kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kullai yusibana tak ada apa yang menimpa kami illa ma kataballahu lana huwa maulana, melainkan apa yang Allah tentukan. Wa maulana, dialah penolong pembantu kami. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, tak ada apa yang menimpa kami melainkan apa yang Allah tentukan. Jadi baca doa tu. Dan juga ada doa Abu Darda. So, Abu Darda, rumah kamu terbakar? Tak. Abu Darda, rumah kamu terbakar? Tak. Macam mana kamu tahu? Lagi rupanya rumah dia tak terbakar. Macam mana kamu tahu? Semua orang kata rumah terbakar. Aku dengar daripada Nabi SAW, saya baca doa ni waktu pagi, tak ada musibah menimpa sampai petang. Siapa baca petang, tak ada musibah menimpa sampai pagi. Tak ada musibah menimpa dia sampai pagi. Dia baca doa tu, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, anta rabbul arsyil azim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, ya Allah, kaulah Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan kau. Alaika tawakkaltu, kepada Allah kita bergantung berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim, demikian arsy yang maha besar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kana Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang terjadi ni semua kau ketahui kan? Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang kau tak kendaki, pasti apa yang kau kendaki terjadi, dan kau tak kendaki tak terjadi. Sampai a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua adalah ilmu Engkau ya Allah. Allahumma inni, ini dan terdoa ni, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah. Dan ampun, jauhkan aku daripada kejahatan diri aku. Atas apa yang terjadi, jangan salahkan orang lain, jangan tengok orang. Kita dekat dia pada Allah, bertaubat, beristighfar. Setiap hari kita istighfar, taubat.
Malam-malam kita nangis pada Allah, istighfar, bertaubat. Dan dia kata, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha. Dan wahai Allah, lindung aku daripada musibah ke apa-apa yang melatanya. Tuan-tuan baca Manzil ni, Munjiat Syifa. Boleh dapatkan buku ni kalau tuan-tuan nak baca setiap pagi yang keluarga ni banyak masa kat rumah. Tuan-tuan kalau nak order boleh, saya post je nanti. Saya tolong postkan kalau sempat saya sign Manzil, buku Manzil ni. Dulu saya amalkan masa umur 12 tahun. Daripada saya kecil kalau saya sakit yang berat, ujian-ujian begini, taklah begini, tak pernah macam ni. Bapak sakit, masuk hospital, saya baca anak lu kena virus H1 apa tu. Allah ni baca tu tak lama Allah pergi ambil darah, cek tempat lain pula, tak ada, tak kena penyakit tu. Allah Maha Kuasa. Baca Manzil tu, selalu baca. Kemudian saya ada tulis buku nak share dengan tuan-puan. Ni masa-masa untuk kita bersama keluarga, didik keluarga dengan kasih sayang. Ambil masa ni untuk beri masa. Kita sibuk kan, macam saya, kita semua selalu sibuk. Beri masa untuk keluarga, isteriku bidadari, sayang keluarga. Allah rahmat Allah turun mencurah-curah bila seorang bapa peluk anak. Allah sayang bila seorang suami pegang isteri. Kecuali demam sakit, jangan peluklah anak-anak. Baca isteriku bidadari, peluk suami, peluk isteri. Ramai isteri baca, mula sedar betapa nak bahagia dalam rumah tangga bahagia sampai syurga. Banyak bapa-bapa yang garang-garang baca buku ni sampai buku surat 6 je dah nangis peluk isteri. Lepas tu tak baca-baca dah. Isteriku Bidadari. Dapatkan buku ni, Isteriku Bidadari. Tuan-tuan, ni Isteriku Bidadari. Satu lagi, 11 amalan kaya dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Dalam keadaan begini, tarik rahmat Allah dengan sedekah. Jadi orang kaya. Kaya ni bukan banyak duit. Tanya adik-beradik, tanya khabar adik-beradik. Ada yang susah kan? Kita ada duit boleh beli 2 troli mungkin. Nak tengah panik ni, orang jangan panik, beli juga 1 troli. Jadi, bila tengah begini, kita ada lebih, transfer duit kat adik-beradik, kat keluarga. Sikit pun tak apa, RM50, RM50. Ada 100 bagi 100. Ataupun bagi apa-apa beli lebih sikit, bagi kat adik, abang, kakak. Sedekah paling baik pada keluarga. Bagi kat isteri, kan? Hadiah kat isteri apa-apa, menggembirakan hati isteri untuk Allah sayang, kan? Bagi hadiah kat anak-anak untuk Allah gembira. Dalam panik ni jangan lupa bagi hadiah kat isteri, beri puji-pujian supaya hati isteri gembira, dia doakan kita. Begitu juga isteri gembirakan suami. Jangan bila kita panik ni sampai masam muka, senyum pun dah tak sempat dah. Senyum, hidup ni sekejap je kan. Mati mesti datang, ajal mesti datang. Tak terlambat sesaat, tak tercepat sesaat. Moga Allah selamatkan kita semua. Baca buku 11 Amalan Kaya. Satu lagi 100 kisah sahabat mati syahid. Supaya kita hargai pengorbanan orang dulu dan melusuri cinta. Yang kurang bercinta boleh beli. Suka marah orang, salahkan orang. Bila berlaku COVID ni pun ramai orang suka salahkan orang. Salahkan orang. Kita tak tahu kisah sebenar, kita salahkan orang. Doa cakap baik-baik kat orang. Doakan. Wallahu Akbar. Kan? Doakan orang lain. Pelacur kat lorong pun kita sayang. Orang buat jahat pun kita sayang dia. Anak-anak tepi jalan pun kita sayang. Walaupun dia pegang anak, pegang baby bawah jambatan, kita sayang dia. Tugas kita bukan hukum dia bawah jambatan. Tugas kita selamatkan dia. Begitu juga orang kena sekarang, salahkan orang baik-baik, kena salahkan sana sini. Doa kakak abang, cakap baik-baik. Jangan guna peluang nak entam orang. Tengah COVID ni pun orang ingat macam viral pasal hal-hal lain kan. Kutuk sana. Ini bukan politik, ini bukan rumah tangga. Ini ujian daripada Allah untuk kita semua semakin bersatu hati, supaya semua pemimpin saling membantu, nasihati. Semua ahli ulama, guru-guru, cikgu-cikgu berkasih sayang. Bukan waktu untuk kita hentam satu sama lain. Dan begitu juga orang netizen ni, waktu kita puji Allah, agungkan Allah SWT, doakan, nusuri cinta. Tuan-tuan kalau nak buku-buku tu boleh WhatsApp 013. Siapa nak buku tu? Kalau nak saya bagi nombor phone. Siapa nak? Asmira, Wani, Masya Allah, Alisha, Tina, ni yang nak ni. Jadi boleh WhatsApp Azlin 013-28-38-682. Jawab pun insya-Allah buka lagi ni 013. Setakat yang saya tahu, saya dengar, saya faham tu ada lagi banyak yang buka lagi. 013-28-38-682. 013-28 Mazita, Masya-Allah, Maizatul. 013-28-38-682. 013-28-38-682. Tukang pos saya dia bertugas, jangan risau. Boleh je bertugas kan, dia seorang-seorang kat situ. 013-28-38-682. 013-28-38-682. Boleh WhatsApp kat situ. Dan insyaAllah tuan-tuan doakan juga. Saya dah letak tarikh bulan September, panjang umur insyaAllah. Kalau belum kiamat dunia ni panjang umur, insyaAllah belum lagi. Keluarga sunnah saya nak buat bulan September ni. Keluarga sunnah untuk semua negeri. Saya nak pusing semua negeri. Boleh tuan-tuan kalau nak daftar di masa-masa buka website ni, bolehlah buka-buka transformjiwa.com.
transformjiwa.com. Transform, tu Ila dia tulis nombor phone 2838 Terima kasih Ila. Masya Allah. Aurora Asyal Al-Jufri 032838 Mereka dah letak nombor phone tu. Masya Allah. Dan untuk website untuk keluarga sunnah, boleh bawa keluarga datang, bawa keluarga, bawa pasangan. Ni bulan 9, bukan sekarang. Boleh daftar. Saya buka je website baru malam ni buka. Transformjiwa.com. Transformjiwa.com. Jadi Raihan pun tulis kat situ 032838 Masya Allah. Irdina, Ustaz saya diuji sehingga tertekan sangat. Kadang rasa macam tak kuat nak hidup. Irdina, ujianlah hidup ni. Percaya sebab dia sayang. Keluarga, masalah hidup. Ada sekarang ada orang masalah, orang risau COVID. Ada orang tengah masalah keluarga. Laki buat hal, bini buat hal. Ada macam-macam masalah keluarga. Ada yang tengah sakit, mungkin tak sebab COVID. Ada keluarga sekarang tengah nazak, sakit-sakit yang lain, jaga mak ayah kat hospital. Ada yang sekarang tengah tak ada kerja, tak sempat nak dengar pasal COVID ni, mereka kena ni. Jadi secara umumnya ini sakit kita macam-macam ujian. Terutamanya inilah yang terdekat ni, yang kita lalui ni. Kita tengah hari Rabu dah mula semua perintah lockdown ni. Untuk tu bila begitu kita percaya ujian ni sebab Allah sayang kita. Percaya tu. Dan ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Ambil wuduk, sembahyang tahajud 2 rakaat. Tu Yayash boleh tulis 0132838682. Sabah boleh post ke Ustaz? Boleh. Sekejap post kapal terbang dalam negara ni semua ada lagi kan? Semua insya-Allah ada lagi. Saya dengar tadi ada lah. Saya tak tahulah, aku tiba berubah kan. Boleh keluar masuk. Semua dia terkawal. Terkawal. Tapi orang keluar negara, masuk negara dah tak ada. Cuma dalam negara ada. Jadi tak ada masalah insya-Allah. Boleh je post-post semua ni. Kalau tuan-puan nak boleh. Muhammad Khairul. Doa kami sekeluarga Ustaz lindungi pada virus COVID ni. Semoga Allah selamatkan Khairul Misnan Faridatul. Bila buat keluarga sunnah kat Kelantan bulan 9 ni Faridatul. Lepas raya haji boleh daftar siap-siap. Nanti kalau ada, insya-Allah dah selesai masalah COVID ni. Kalau belum selesai kita tunda sikit, tapi dalam tahun ni juga Faridatul Nadia. Tapi dah insya-Allah bulan September ni insya-Allah. Boleh daftar di www.transformjiwa.com. Datang tahu setiap negeri saya buat, hampir semua negeri ada, termasuk Sabah Sarawak. Ila, tenang Ustaz dengan nasihat. Dia baca doa tadi, doa Abu Darda tu saya ada share dalam ni. Baca, nanti kita yakin ke Allah. Musibah ni buat kita semakin dekat pada Allah, percaya pada dia. Jannah. Ustaz ada tak buku nak belajar tentang Islam yang senang faham? Saya mu'alaf. Masya Allah. Jannah, tahniah. Allah anugerahkan Islam. Masya Allah. Wah syabas. Tak apa, belajar Quran pelan-pelan. Yang penting jaga solat awal waktu dan baca Quran pelan-pelan. Tengok alif bata. Satu orang baca alif bata, dia niat hafal Quran. Sekali dia meninggal, dia dapat pahala macam hafiz Al-Quran. Baca Quran walaupun tegak-gagap, dapat pahala 2 kali. Tegak-gagap pun dapat pahala 2 kali. Nombor atas tu untuk ada buku ke Ustaz Tina. 013-2838-682. 013-2838-682. Tuan-tuan sekalian, nanti malam-malam kita sembahyang tahajud. Sebelum tidur sembahyang taubat pun boleh 2 rakaat. Cakap, Ya Allah, saya sedih mengadu pada Engkau. Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, ampun dosa saya. Saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, aku bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami percaya semua ujian ni sebab Engkau sayang kami. Ramai orang baik-baik yang soleh di kalangan kami yang diuji. Ya Allah, sedang sakit sekarang. Sembuhkan mereka, keluarga mereka, jagakan Ya Allah. Dan Ya Allah, kami tahu ujian ni sebab Engkau sayang kami. Ya Allah, jagakan kami. Ya Allah, pelihara kami. Ya Allah, bantu kami. Malam-malam nangis. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah nangis main subuh menguruskan negara. Innama ashku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Surah Yusuf. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Ya Allah, saya sedih, susah, mengadu pada Engkau. Ampunkan dosaku Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku Ya Allah. Ampun dosaku Ya Allah. Biarlah kami semua, ampunkan dosa kami semua Ya Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Aisyah, Ustaz doakan suami saya sekarang dekat hospital. Dari tahun lepas bulan 3 sampai sekarang. Lama kat hospital. Pneumonia. Masya Allah. Pneumonia. Moga Allah sembuhkan kan suami Aisyah. Aisyah Simbi, Allah bagi sihat sembuh.
Hasanah ustaz beritahu harga dulu boleh. Buku-buku tu harga yang buku doa tu RM5. Ada yang duk RM30, RM30, RM30. Kalau semua tu 150 ke begitu, tapi diskaun dapat 120 ke 110 begitu. Diskaun semua sekali. Kalau 6 buku tu dapat diskaun. Kalau tuan beli sekarang dapat diskaun. Boleh WhatsApp 0132838682, 0328388682. Alwani Ustaz ceramah kat Sabah, Felda Sahabat. Saya pernah pergi kan dekat Lahad Datu, masya-Allah. Gembira ceramah 2 hari, Allah hadiah 9 orang masuk Islam. 9 orang masuk Islam. Ada seorang tu Masya Allah, sekeluarga dia masuk Islam, Chinese. Mei, malam tu masuk Islam. Esok pagi, sekeluarga dia datang, saya dah terkejut. Sekali bapak dia masuk Islam. Tak sampai 3 bulan, satu keluarga dia Allah hadiahkan Islam. Saya gembira, syukur ke Allah. Abang kakak, apalah yang nikmat lagi besar dalam hidup ini. Lebih daripada dapat mengenal Tuhan, dapat mengenal Allah. Dapat mengenal Tuhan, dapat mengenal Allah. Semua ujian datang disebab Allah sayang kita. Dia baca doa tu, innama, apa Sayyidina Umar khatab malam-malam, innama ashku basi huzni ilallah. Kalau sikit-sikit kita, setiap orang nangis 5 titik seorang bertaubat ke Allah. Nangis, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa semua Islam, ya Allah. Maafkanlah kami, kami bertaubat pada Engkau. Ya Allah, maafkan kami, ampun dosa kami, bertaubat pada Engkau. Yang bukan Islam, berhidayah datang pada Islam. Mudah-mudahan sebanyak titisan air mata tuan-puan sekalian, mudah-mudahan hujan rahmat Allah turun, kebaikan rahmat Allah turun, anda Allah pulihkan, kembalikan, hilangkan semua sekelip mata. Allah hendaki sekejap je boleh hilang semua penyakit ni. Allah hendaki sekejap je boleh Allah beri. Berapa hari je Allah boleh buat berubah tiba-tiba. Macam mimpi rasa termenung kita dengar pengumuman tu, macam termenung. Itu yang paling baik untuk kita sekarang. Kita terima, redha, itu yang paling baik. Kita terkejut. Wah, jadi begini. Kita pun apa nak bertindak? Kita dah risau, pening, takut. Nangis ke Allah. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah, ampun dosa kami. Semua masjid-masjid tutup. Kelak-kelak malam pun semua dah tutup. Apa semua tempat semua dah tutup. Habis semua tutup. Yang tempat hiburan pun semua tutup sekali, insyaAllah. Semua dah habis dah tutup. Masjid pun tutup. Jadi kita nangis ke Allah. Ya Allah, maafkan kami. Kami bertaubat pada Engkau, Ya Allah. Bertaubat pada Engkau. Mekah, Madinah pun sama. Itu yang paling baik. Zaman Nabi pernah berlaku dulu kan, ujian-ujian yang berat-berat. Taklah sama begini, tapi maksudnya mereka telah ambil tindakan yang paling baik untuk supaya penyakit dapat diobati. Itulah ubat dia. Kita kena seperti sekarang ni. InsyaAllah kalau semua orang jaga pergerakan, lebih terkawal, InsyaAllah penyakit ni tak lama dia hilang. Dia kena orang ni pulih dan dia habis, dia hilang, dia tak berjangkit ke orang lain dah. Begitulah secara umumnya, teorinya begitu. Jadi tuan-puan sekalian, tu nangis ke Allah sembahyang tahajud. Ya Allah, saya sedih, aku susah ya Allah, mengadu pada Engkau. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar kata, aku duduk 3 saf daripada belakang. 3 saf daripada belakang. Aku dengan bapa aku menangis dalam solat. Menangis dalam solat. Jadi, dia nangis dalam solat. Dengan bapa nangis dalam solat. Untuk tu, Nur Nadirah doa kami KKM Frontliner Ustaz. Semoga Allah selamatkan Nur Nadirah. Dan semua sekali, KKM, semua sekali Allah bagi sembuh kan. Allah selamatkan, tak terkena jangkitan. Mudah-mudahan keluarga semua selamat. Anak isteri risau kan. Kita tamu yang tua-tua ni paling risau kena kat anak. Balik kampung kita pegang mak ayah, kena mak ayah yang tua-tua. Tapi apapun, kita berusaha yang paling baik. Akhirnya kita serah pada Allah SWT. Pasti dia beri sebab dia sayang. Ditahan pun sebab dia sayang. Andai setelah kita berusaha semua sekali, takdir Allah kita kena dan ajal kita sampai, kita terima daripada Allah SWT. Saya sebut pada yang sakit. Ramai ustaz-ustaz, guru-guru saya yang saleh, mereka terkena. Cikgu-cikgu saya yang mengajar saya, yang ceramah semua ni, ilmu saya dapat pada mereka, mereka sekarang kena COVID ni. Saya sedih bila dengar, saya sedih, rasa berat. Saya sayang mereka. Ramai yang kena. Ada pun pendakwa yang saya hormati, sayangi juga ada kat luar negara. Pada itu dah kat luar negara, dah lama dah. Takdir Allah dia kena. Dia dah berdakwah kat sana, tak tahu kena kat mana, tapi dekat sana dia dah kena. Sekarang masuk duduk kat ward. Bantuan pernafasan. Allahu Akbar. Yami, ustaz apa komen ustaz masjid ditutup? Boleh, Bilal boleh azan, imam boleh azan, tapi yang lain tak payahlah sembahyang Jumaat kat masjid. Itu yang telah diputuskan. Itu yang paling baik sekali. Itu yang paling baik. Dan terakhir, itu yang paling baik. Zaman dulu pernah mereka azan, memang sunnah begitu, sahabat buat. Lepas habis azan, dia kata, solatlah kamu, Arab bahasa Melayu, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Jadi, itu yang paling baik untuk elakkan ni semua. Untuk bersatu hati, jangan lawan ustaz-ustaz, mufti-mufti yang telah putuskan. Kita taat kepada putusan yang baik ini. Mudah-mudahan sebab Sami' berusaha ini perintah Allah.
Akhirnya menyembuhkan Allah. Kita berserah sepenuh kepada dia. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Selagi tak berlawanan perintah Allah. Benda ni memang pernah berlaku dulu dan diulang hari ni. Zaman tu masa banjir yang besar. Ada banjir. Jadi sahabat semua semayang kat rumah masing-masing. Pernah juga ada satu kisah. Nabi SAW semayang kat rumah. Dan ni mereka semayang kat rumah tu. Jadi boleh semayang kat rumah. Cuma bila waktu dah tenang. Nanti jangan semua tak pergi masjid. Nanti dah sihat sembuh. Kita semua berazam. Makmurkan masjid. Makin kuatkan dakwah kita. Sekarang waktu tu kita nangis. Allah nak kita semua sekarang waktu menangis. Malam-malam bagi masa sikit. Dapat nangis 5 minit pun okey. 2-3 titik pun tak apa. Kalau tak keluar juga air mata sebab hati keras mungkin. Tanda tangan nangis. Ya Allah. Tak nak keluar air mata ni ya Allah. Kerasnya hati saya ya Allah. Tak nak keluar air mata ni. Maafkanlah saya ya Allah. Ampun dosa saya ya Allah. Nabi Muhammad SAW berdakwah siang malam. Kesian Nabi ya Allah. Penat buat dakwah. Malim batu berdarah. Berat Nabi dapat surah Iqra sampai demam. Khadijah selimutkan Nabi. Buat dakwah kena tentang di baling batu. Ya ayuhal mudassir. Iqra. Lepas tu ya ayuhal mudassir buat bol. Ya ayuhal muzammil. Kumil layla illa qalila. Wahai orang berselimut. Kumil layla illa qalila. Kumil layla illa qalila. Ya ayuhal muzammil. Kumil layla illa qalila. Wahai orang berselimut malam. Kumil layla illa qalila. Kumil layla illa qalila. Wa kumil laila illa qalila. Bangun malam melainkan sedikit. Nabi sembahyang sepanjang malam, sikit je tidur. Kita umat zaman dapat bangun hujung malam pun tak apa. Sebelum tidur pun tak apalah. Nangis dah takut tak boleh nak bangun. Sebelum tidur nangis. Ya Allah, kami minta ampun pada Engkau. Nangis. Nabi nangis waktu malam. Tahu tak doa Nabi paling banyak apa dia? Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Jangan marah mereka. Beri hidayah pada mereka. Ya Allah, ampun dosa mereka. Doa, Ya Allah, anak-anak muda yang buat dosa, buat salah. Mereka tak faham, tak tahu. Maafkan mereka. Ya Allah, orang-orang bukan Islam ni yang mengkeji, hina Islam. Mereka tak tahu, Ya Allah. Jangan marah mereka. Maafkan mereka. Sian mereka, Ya Allah. Beri mereka hidayah, Ya Allah. Beri mereka hidayah. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampun dosa kami. Dulu Nabi berdakwah siang dan malam untuk Islam ini. Nabi dah wafat, Ya Allah. Sekarang Islam ni atas bahu kami, Ya Allah. Kami tak pandai buat dakwah ni. Maafkanlah kami. Kami tak pandai buat dakwah ni. Maafkanlah kami. Kami tak reti nak buat dakwah. Maafkanlah kami, jangan marah kami, Ya Allah. Ampun dosa kami. Kami benar-benar bertaubat pada Engkau, Ya Allah. Maafkan kami, bertaubat pada Engkau. Kalau Nabi ada, Ya Allah, kami semua tak macam ni, Ya Allah. Kami tak buat dakwah sungguh-sungguh, Ya Allah. Ramai tinggal solat. Ramai jauh pada agama. Ramai lalai pada agama. Ya Allah, maafkanlah kami. Jangan marah kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Jangan marah kami. Kami bertaubat pada Engkau. Tu Nabi yang buat dakwah ni. Kesian Nabi, Ya Allah. Kami sayangkan Nabi. Kami rindukan Nabi yang kami sayangi. Tak ada wajah lebih indah lebih pada wajah Nabi. Tak ada wajah lebih indah pada wajah Nabi. Tak ada pertuturan yang lebih baik, lebih mulia lebih pada pertuturan Nabi. Tak ada manusia yang lebih kau sayang lebih pada Nabi. Nabi yang kecil kami cintai. Selalu menangis berdoa. Ya Allah, umat aku, Ya Allah. Umat aku, Ya Allah. Nabi doa untuk kita semua. Sekarang Nabi dah wafat. Ya Allah, biar Nabi berehat, sahabat-sahabat berehat. Sekarang tugas kami. Tapi kami tak mampu nak buat apa-apa. Ini semua salah saya, Ya Allah. Salah saya tak buat dakwah sungguh-sungguh. Maafkanlah saya, Ya Allah. Ramai anak-anak kami belum sembahyang. Ramai belum kenal Kau, Ya Allah. Keluarga yang kami sayangi, ramai belum kenal Kau. Kami sayang mereka. Ya Allah, orang yang kami cinta, ramai belum kenal Kau, Ya Allah. Kami minta maaf, minta ampun. Kami benar-benar bertaubat pada Engkau. Untuk apa yang jadi dalam hidup kita. Buat kita bertaubat pada Allah. Sayyidina Umar Khattab doa, innama ashku bathi huzni ilallah. Sayyidina Umar Khattab doa surah Yusuf ayat Quran. Innama ashku. Dengan sembahyang Sayyidina Umar baca ayat Quran ni. Innama ashku bathi huzni ilallah. Innama ashku bathi huzni ilallah. Innama ashku bathi huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih aku dan susah aku hanya pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, susah, aku mengadu pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, susah, aku mengadu pada Engkau. Sayyidina Umar kata, Ya Allah, aku sedih, susah, aku mengadu pada Engkau. Sayyidina ada sahabat kata dalam Hilyah, aku duduk saf paling belakang.
Aku dengar Sayyidina Umar menangis dalam solat. Aku dengar Sayyidina Umar Al-Khattab menangis dalam solat. Sabda Nabi, kalau ada Nabi selepas aku, Umar yang paling layak. Tapi orang macam ni banyak nangis ke Allah. Kita sekarang dahagakan tangisan-tangisan. Tangisan orang baik, orang soleh. Yang menyuburkan dunia ini tangisan orang baik-baik. Yang bertaubat pada Allah. Pendosa-pendosa yang bertaubat. Tangisan orang-orang macam tuan-puan diperlukan untuk menyejukkan kemurkaan Allah, untuk menarik rahmat Allah dalam dunia, untuk Allah ampunkan dosa kita, untuk tarik azab yang datang, ujian yang datang ni sebab dia sayang. Tangisan tu penting. Sebab tu rasa takut, risau ini patut ada dalam diri kita dan kita nangis ke Allah. 2-3 titik pun tak apa malam-malam. Ya Allah, saya minta ampun pada Engkau, saya bertaubat pada Engkau. Ulang-ulang, Ya Allah, saya minta ampun bertaubat pada Engkau, saya banyak buat salah, Ya Allah. Saya mengaku, Ya Allah, saya banyak buat salah. Saya tak pandai buat dakwah, tak sungguh-sungguh buat dakwah ni. Maafkanlah saya, Ya Allah. Saya tak jaga solat saya, maafkan saya. Saya gagal jadi contoh dan didik isteri, anak-anak, keluarga saya dengan baik. Maafkan saya. Ya Allah, ampunkan dosa isteri anak saya. Maafkan semua manusia dalam dunia. Maafkan guru-guru, cikgu-cikgu, alim ulama kami. Maafkan kawan-kawan kami. Maafkan anak-anak muda, Ya Allah. Maafkan orang bukan Islam, beri hidayah pada mereka. Mereka tak tahu, tak faham, beri hidayah pada mereka. Ya Allah, jangan marah mereka, mereka tak faham, tak tahu. Orang hina, keji kita, kita kata, Ya Allah, jangan marah mereka, Ya Allah, mereka tak tahu, maafkan mereka. Orang kutuk kita kat Facebook, ke Instagram, kutuk kat mana-mana. Cakap bukan-bukan, tak tahu apa-apa, cakap doa, Ya Allah, ampun dosa mereka, mereka tak tahu, Ya Allah. Mereka keji guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu kami. Mereka tak tahu, ampunkan dosa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Jangan marah mereka. Maafkan mereka. Ya Allah, jadikan apa yang terjadi ini membuat kami semua semakin dekat pada Engkau. Jadikan apa yang terjadi membuat kami ingat pada Engkau. Abang, kakak, tuan, puan, Allah Maha Kuasa. Allah kendaki kan. Sekejap je, sekelip mata semua boleh berubah. Sekali, tak ada apa-apa. Tengah tenang, dia boleh berubah. Seluruh dunia berubah. Bukan kat Malaysia aja. Seluruh dunia berubah. Seluruh dunia berubah. Sekelip mata. Begitu juga satu masa sekelip mata Allah nak jadikan kiamat, sekelip mata datang berubah. Paling dekat sekali ajal kita sendiri, walaupun sebelum kiamat ajal kita mesti datang. Ajal datang sekelip mata. Tak ada orang fikir bila dia mati, kenapa dia mati. Dia asyik tengok, oh orang sana mati, orang sana mati. Mana orang meninggal, kenapa dia meninggal. Oh kenapa dia meninggal, patut macam ni. Kita tambah pula bagi nasihat, macam kita tahu semua sekali. Sekali tiba kena kat kita. Masa kita baru tahu, oh dah sampai ajal kita. Dan waktu tu ada duit pun tak boleh bawa masuk kubur. Ada harta pun tak boleh bawa apa dah. Ada kuasa pun dah tak ada apa. Kalau terkenal ke kita dalam dunia hebat, mungkin pemimpinnya hebat, atau kita orang terkenal dalam dunia, orang ingatlah kita sekejap. Tak lama orang pun dah tak bercakap dah. Tak lama orang tak ingat kita dah. Mungkin kita hebat adalah bangunan nama kita. Orang dulu-dulu hebat-hebat kan, ada bangunan nama dia. Lebih-lebih pun esok ada jalan nama kita. Ada jalan nama kita. Sebab kita orang terkenal, esok ada jalan sempena nama kita. Mungkin ada sekolah sempena nama kita. Tapi untuk tu apa yang terjadi ini, percaya ada rahmat Allah yang nak datang. Beritahu semua orang, semua ujian ni sebab Allah sayang kita. Beritahu pada orang yang pendosa, orang jahat, Allah sayang kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setiap anak Adam buat silap, wahai saudaraku, marilah kita bertaubat pada Allah. Jumpa orang yang pelacur-pelacur, tepi lorong, orang terbiar, orang yang tak kenal Tuhan, jauh pada Allah. Beritahu dia, semua ujian ni sebab Allah sayang. Supaya saya dan awak, pertama diri saya sendiri dan awak juga, kita sama-sama dapat ingat Allah, dapat dekat pada Allah. Supaya kita semakin rapat dengan Allah, semakin takut pada Allah. Beritahu pada semua orang dalam dunia. Bangun tahajud, doa dengan Allah, nangis, doa, Ya Allah, kami tahu Engkau sayang kami. Kami terima semua ujian yang Kau beri. Tak ada sebab lain melainkan Kau sayang kami. Jadi tuan-puan, amalkan doa-doa tu dan ajak orang lain kepada kebaikan. Ajak orang lain kepada kebaikan. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini buat kita semakin dekat pada Allah. Antara doa boleh baca juga. Baca doa tadi, doa Abu Darda tadi, supaya Allah jauh bala. Baca pagi, Allah jauh musibah petang. Baca petang, tak ada musibah datang pagi. Antara doa tu apa dia? Dalam buku doa ni, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Anta Rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu. Kepada Allah kita bergantung berserah. Wa anta Rabbul Arsyil Azim. Kau miliki arsy yang maha besar. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu. Wa anta Rabbul Arsyil Azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun.
Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah takkan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya saya. Kita semua melainkan daya upaya kuasa Allah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Semua yang kita nampak yang terjadi ini dalam ilmu Allah. Kita tak tahu apa akan jadi satu saat. Belakang saya tak nampak. Sekarang nampak sebab ada live ni nampak apa belakang saya. Tapi apa jadi lagi seminit, 2 minit, apa kat gelap sikit belakang kita, luar dinding kita dah tak nampak. Allah tahu. Apa akan jadi lagi seminit? Apa akan jadi lagi esok pagi? Apa yang lagi jadi setahun, sebulan, 2 tahun, 10 tahun? Apa akan terjadi? Allah tahu. Apa yang akan terjadi semua sekali Allah tahu. Jadi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Minta ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allah selamatkan aku, jauhkan aku daripada kejahatan diri aku sendiri. Dosa kita, maksiat. Apa yang terjadi? Pertama, salahkan diri kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Dosa kita sendiri, kejahilan kita. Tak takwa, tak takut pada Allah. Apa segala tak jaga kebersihan, tak taat pada apa pemerintah ni KKM marahkan kita, mereka berjuang, kita mudahkan mereka semua sekali dan kita istighfar. Ya Allah, mesti saya ada kurang, tak berdakwah, kurang dekat ke Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizum bin nasiyatiha. Minta Allah lindung kita pada semua kejahatan, termasuk virus apa di atas bumi yang kita nampak tak nampak. Kita minta pertolongan Allah SWT. Jadi baca doa Abu Darda tu setiap pagi. Baca pagi tak ada apa musibah, kita baca petang. Baca petang tak ada musibah menimpa sampai pagi. Kita baca doa tu. Ini doa manzil. Tuan-puan kau bagus dapatkan buku ni. Kalau tuan-puan nak, saya nanti boleh post laju untuk tuan-puan. Manzil dan buku Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga supaya sayang ni masa keluar untuk kita menyayangi keluarga. Peluk isteri. Ambil isteri baca buku, suami garang baca, terus peluk isteri, sayang isteri. Lepas tu tak baca-baca dah sebab dah bahagia. Peluk isteri, sayang keluarga. Kemudian melusuri cinta. Yang kurang bercinta ni masa untuk kita bercinta, melihat dunia dia dengan cinta, dengan rasa sayang. Belajar rasa sayang pada semua orang. Perjalanan hidayah umat, 100 kisah sahabat mati syahid. 100 kisah sahabat mati syahid. Kita kalau apa-apa jadi pada orang kita sayang, apa kita rasa? Kita akan pesan kebaikan kat dia. Satu dunia mungkin kata macam-macam pada dia, tapi sebab dia keluarga yang kita sayang, kita terus pesan kebaikan. Kita kenal dia macam mana. Kita tanya kenapa, kita ambil tahu. Begitu juga, kita semua sebuah keluarga. Bila mana-mana terjadi apa-apa musibah pada orang-orang dalam dunia, rasa sayang. Jangan benci mereka, rasa sayang pada mereka. Rasa sayang. Azza menduza, Allah sayang. Tak pernah judge orang, Masya Allah. Betul, kita pun tak sempat nak nilai orang lain kan. Sebab kita pun tak tahu diri kita macam mana dekat akhirat nanti. Ajal kita mesti datang. Kita semua sebenarnya atas jalan yang sama. Orang baik, orang ketua negara, ustaz, alim, cikgu, orang biasa, orang nampak baik, orang yang nampak jahat, orang nampak mulia, orang yang nampak hina. Belum tentu mulia, belum tentu hina. Orang nampak teruk, nampak warak, nampak begitu. Kita semua atas jalan yang sama. Kita sedang nak dapat redha Allah. Antara kita, belum ada yang tahu antara kita dapat redha Allah ataupun tak. Dan buku kaya, mana masa untuk kita bantu keluarga. Kaya kat hati, bukan banyak duit dalam keadaan susah ni. Tanya khabar keluarga, mak ayah kat kampung macam mana, adik-beradik, ipar, anak saudara. Mungkin dapat adik-beradik kita dah meninggal, ditinggalkan anak-anak. Tanya khabar sikit-sikit. Bukan suruh bagi 1 juta tak. Ikut mampu kita. Ada RM10 bagi RM10. Ada RM50 bagi RM50. Sedekah. Terutama pada keluarga yang terdekat, pada isteri kita sendiri. Gembirakan hati dia, bahagiakan hati dia. Tengah-tengah macam ni, dia penat uruskan anak-anak semua kat rumah ni, kuarantin kat rumah, dia tak berhenti kena masak kat rumah. Jadi bantu dia, mudahkan kat rumah kan. Paling kurang kau tak larang nak bantu, malam-malam pergi urut kaki dia, khidmat, picit kaki isteri, picit kaki suami. Sama-sama saling bantu-membantu. Tu namanya kasih sayang. Mudah-mudahan sebab kasih sayang kita dalam keluarga, rahmat Allah turun. Apa musibah ni Allah tarik sebab mungkin. Satu ayah peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah. Suami peluk isteri, rahmat Allah mencurah-curah. Dan kita memuliakan anak-anak, hormat mak ayah, sayang mak ayah, rahmat mencurah-curah. Amira Zahrin, semangat berjihad sebagai frontliner. Jadi yang saya sebut tadi, ada kisah zaman sahabat, mereka jaga sepanjang malam. Semua sahabat semayang, dia berjaga. Dia bahayakan diri dia. Duduk atas tu, dia turun istinja dengan semayang je.
Kemudian bila subuh esok Nabi tanya, kamu duduk sana tak turun-turun? Tak, istinja dengan semayang. Nabi kata tak ada tempat lain untuk kamu melainkan syurga. Jadi orang macam tu dijaga je. Itu pun Allah beri dia apa? Nabi kata kamu dapat syurga. Macam orang jaga kerja-kerja ni hikmat, berkorban, duduk depan pula kita kena elak orang. Jumpa orang pun elak. Orang batuk pun kita dah pusing ke kanan dah. Allah batuk pula orang ni, kita dah pusing. Seram lari. Tuan-tuan sekalian, ini pula orang memang dia tahu dia orang datang dengan sesama batuk. Memang orang berpenyakit pula datang bahagian COVID-19. Alah, orang tengok pun dah seram dah. Tapi dia cuba melayan orang dengan baik. Dia cuba begitu begini. Bukan dia tak suka orang. Dia risau anak-anak dia kat rumah juga. Dia manusia kan. Dia bukan robot yang check kat COVID-19 tu. Jadi kita tengok mereka susah berjuang. Jadi kakak abang tak ada tempat lain doktor-doktor nurse-nurse melainkan syurga. Jaga solat. Mungkin kalau terpaksa jamak, tengok keadaan masuk jamak sebab pakaiannya tu kan. Tengok keadaan. Tapi walau apa pun, tanyalah ustaz-ustaz mufti-mufti yang arif. Saya tak pandai. Tapi jangan usaha dekat diri pada Allah. Dan saya doakan semua selamat, bahagia. Allah mudahkan. Tak ada tempat lain untuk abang kakak yang bertugas tu melainkan syurga. Tu Masya Allah, semoga Allah rahmati. Buku amalan kaya pun boleh dapatkan. Dan 100 kisah sahabat mati syahid. Utamanya Manzil tadi dengan set ni, tuan-puan dia jadi diskaun. Tuan-puan boleh WhatsApp 013 2838 682 28013 28 38 Siapa nak boleh beli online WhatsApp. Jawab post tak tutup insya-Allah. Dila Umi, macam mana Ustaz lembut hati anak ke masjid? Nanti lepas COVID pergi masjid. Kalau sekarang jangan pergi masjid lagi kan. Memang dia dah tutup semua masjid-masjid ni. Kita khair taat kan. Jangan susahkan keadaan. Kita redha apa yang Allah tentu. Mungkin yang pergi Bilal, imam tu azan. Orang boleh keluar masuk. Kerja orang memang kerja lagi. Tu azan. Tapi bukanlah maksudnya janganlah elakkanlah taat. Sampai hujung ni tak ada aktiviti berat-berat kan. Mungkin beberapa orang sembahyang jemaah. Mungkin dengan jarak-jarak sembahyang jemaah tu. Untuk supaya benda ni disembuh secepat mungkin. Kita tak risau kita nak mati syahid je. Kadang anak-anak kat rumah, kita risau mak ayah kita, risau orang lain kan. Kita begitu. Manusia yang paling baik di kalangan kamu, yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Jadi kita bantu semua orang, mudahkan. Ini berlaku zaman masa dekat Syam dulu. Dekat Syam zaman Nabi, Amru al-As bagi nasihat. Dia kata wabak-wabak yang macam ni, berjangkit-jangkit ni, dia kena apa? Masa tu tahun beza, tapi saya nak sebut benda yang berjangkit begitu, maka mereka telah suruh ada yang duduk kat gunung, kat bukit-bukit. Yang keluar masuk, orang yang keluar dekat situ terima je. Jangan keluar, orang yang keluar pula jangan masuk. Dan apa masa tu mereka telah kekalkan jarak-jarak tu. Dia duduk kat bukit-bukit, gunung-gunung. Akhirnya tak lama bulan, tak berapa lama lepas tu Allah sembuhkan, hilangkan penyakit tu. Macam tu berlaku kat China semua sekali. Jadi kita taat. Jadi kita, Ustaz cakap terus je, tak ada sekat-sekat. Allah lancar perkataan Ustaz. Itulah memang dah hari-hari ceramah. Ceramah saya semua batal. Banyak juga program saya setakat ni semua batal. Semua dah habis batal lah. Jadi memang sekarang memang dah confirm batal. Kerja saya kerja berceramah pada orang. Jadi memang stop lah semua. Kerja saya yang prokip-prokip. Pendapatan saya pun stop lah maknanya. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi moga Allah terima semua sekali. Berat kan, tak senang kan. Kita orang bukan ada gaji, tak ada gaji pula ni. Memang kita adalah. Kalau tak ada kan. Kita pun ada ni, kaki tangan lagi ada ni semua. Jadi khair, Allah terima semua sekali. Kita ambil kaki. Jadi tuan-puan sekalian, siapa nak tu boleh WhatsApp. Dan saya ada buat program keluarga sunnah. Saya nak pusing negeri-negeri, semua negeri bulan September, bukan sekarang ya, sangka baik ni bulan September nanti. Tuan-tuan kalau nak boleh daftar di transformjiwa.com. Boleh daftar dulu siap-siap. Sebab insya-Allah biasanya cepat je penuh insya-Allah. Sekarang syukur ke Allah kalau iklan program penuh je. Kalau beri COVID-19 ni terus bukan orang tak ada, penceramah pun tak ada dah. Syarifah, kalau nak buku-buku tu Syarifah Nordin, masya-Allah. Boleh WhatsApp 013 28 38 682. 013 28 38 682. Siti Sumayah Prokit KL batal ke Ustaz? Tak ada batal, semua kalau elok COVID ni, mana tu Allah kendaki sehari pun boleh hilang kan. Allah Maha Kuasa. Setengah hari boleh hilang kalau Allah kendaki. Mungkin seminggu pun boleh hilang Allah kendaki. 2 minggu. Jadi kalau Prokit KL tu lambat lagi kan. Jadi kalau sempat buat, tapi kalau belum sihat, kita tengok keadaan apa kerajaan putuskan, KKM kita taat supaya mudahkan. Sebab kerja macam ni dia perlu satu hati. Jadi insya-Allah Prokit tak ada yang batal. Semua kalau tiba-tiba yang masih terdekat ni semua tangguh. Batal tak ada. Masya-Allah. Terima kasih Puan Siti Sumayah. Corona makin merisaukan Ustaz. Jadi Puan, kita berusaha perintah Allah kan. Jadi bagus apa yang terjadi sekarang, ini yang paling baik. Ini yang paling jalan yang paling baik.
Tapi untuk kita orang beriman percaya kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tak ada apa yang menimpa kami melainkan apa yang Allah tentukan, dialah penolong wa maulana, penolong pembantu kami. Wa maulana an kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Sentiasa hati kita bulat pada Allah. Kita berusaha perintah Allah, tapi hati kita tak boleh jadi apa-apa, rasa macam teruk, macam nak mati, rasa macam habislah hidup saya, habis. Tak. Dah lama dah Allah bagi rezeki jaga kita selama ni, dan telah sampai takdir kita hari ni begini. Adakah kita rasa risau, rasa macam risau tu mesti. Adakah buat kita rasa putus asa, rasa lemah, rasa tak nak buat apa-apa? Tak, kita kena terus hidup, berjuang, terus bekerja. Cari, kalau yang berniaga mungkin tak dapat jalan, tak boleh buka perniagaan dah. Ada yang setengah tu. Jadi apa kita nak buat? Kita fikirkan mungkin berniaga online. Mungkin kita cari-cari apa-apa yang online kan, buka job post semua ada. Kita berniaga apa-apa yang benda yang baik, benda yang betul. Mungkin sekarang mungkin waktu untuk kita buat planning untuk perniagaan akan datang. Bukan maksudnya kita ingat mati tak payah buat semua sekali. Tak. Saya pun plan juga. Saya pun jual buku kat Tuan Puan. Saya pun tu buat program. Kita ada plan yang terbaik. Untuk dakwah kita jangan kurang. Saya pun fikir nak buat dakwah kat mana sampai hujung tahun. Saya terus merancang apa program saya yang akan datang. Dan dalam masa yang sama, kita muhasabah diri kita kan. Mudah-mudahan saya cakap tu untuk diri saya lah. Bukan untuk Akiyazu, Kijijo. Bagus soalan tu. Saya menjawab untuk diri saya sendiri. Ikin Benny. Kelantan ada Ustaz? Ada Ikin. Boleh daftar Ikin Benny. Daftar di transformjiwa.com. Tiba check ini rasa malam ni dia dah buka online pendaftaran tu. Biasa sekejap je penuh. Kadang seminggu penuh. Ni pula orang kat rumah semua sekejap penuh. Seluruh negeri ada. Ada satu negeri, dua negeri yang dekat-dekat tak ada. Kelantan memang ada. Kelantan, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak, Pening yang memang tempat yang ada besar-besar, Kuantan, Melaka. Jadi boleh daftar Ikin, www type transformjiwa.com. Nur Syakina, Ustaz doakan untuk anak saya asyik sakit je. Jadi saya doakan anak Syakina semua sihat, sembuh semua sekali. Allah bagi sembuh. Nuralinda nak join keluarga sunnah. Siapa lagi nak join keluarga sunnah? Masya Allah, angkat tangan. Masya Allah, bawa pasangan. Ramai itu saya keluarga sunnah ni, saya memang nangis tengok. Tuan pada tengok video kan kat page Abid Liu tu. Kat page saya satu lagi. Masih tengok semua nangis-nangis, suami nangis, anak-anak. Bukan sebab nangis tu. Yang dah datang nak bercerai, banyak pasangan, puluh-puluh pasangan datang bercerai, tak jadi bercerai. Saya bersyukur pada Allah, kita berusaha kan. Bila tanya soalan macam saya tak tahu nak jawab apa. Bila mereka lalui dengan ceramah tentang Allah, Nabi Muhammad, keluarga sunnah, mereka dengar, mereka muhasabah diri. Bila muhasabah diri, hati jadi dekat. Bila menyalahkan ni, dia jadi makin teruk kan. Isteri rasa begini, suami rasa begini. Bila dua pergi, dua muhasabah diri, Allah buat hati yang jauh tu jadi dekat. Ada yang hubungan keluarga, adik-beradik. Ada yang hubungan kawan-kawan dah bergaduh. Kawan baik dah lama tak bertemu bergaduh, jadi rapat. Allahu Akbar. Saya gembira ramai juga kawan-kawan kan. Ada macam-macam orang. Ada founder-founder yang banyak datang. Ada mereka selama ni mungkin ada yang jauh pada Allah, semayang pun dah jauh kan. Tapi Alhamdulillah jadi dekat. Saya gembira, syukur. Program macam tu. Saya kat ceramah kat masjid pun ada yang free. Tapi tu sejam, 2 jam kan. Yang tak, bukan hal tentang keluarga sunnah ni. Nuralinda ni kita atur betul-betul supaya semua orang dapat merasai suasana tu. Saya nak orang rasa suasana yang saya rasa daripada saya kecil-kecil. Majlis-majlis begitu, Nuralinda, Masya Allah, jemput datang. Syam, Ustaz saya nak peluk Ustaz. Tunggu lepas Covid nanti jumpa masa keluarga boleh peluk. Kalau sekarang jumpa jangan peluk tau. Farah Madi, Masya Allah, Liza Anwar, Masya Allah, sejuk hati. Hidayu, Kak Ipoh ada Siti Sumayyah ada, Nur Adra. Ustaz agak buku satu berapa, nak WhatsApp nombor mana? Adra, WhatsApp 013-2838-682 013-2838-682. Syah, Ustaz buat kat Saudi boleh? InsyaAllah. Oh jauh juga Saudi kan. Dulu ada dia minta kat Qatar, dekat Australia, dekat Saudi. Saudi belum, Qatar, Australia, dekat UK, dekat London, dekat ada orang jemput lu kat US, persatuan mungkin Jepun, Tokyo. Tapi saya itulah tak sempat pergi lagi, belum kesempatan. Sebab dalam negara ni pun boleh tahan juga. Masya Allah. Ustaz, kalau saya PM Ustaz minta hubungan siapa masalah hubungan, boleh minta nasihat. Cuma saya tu kadang balas tu nak menaip ni kadang, bila dengar ceramah macam ni kan lebih macam dia sampai kat sini kan. Kalau tulis-tulis ni kadang tak semua nak tulis panjang, saya nak reply.
Nanti boleh tanya soalan, saya doakan Ikin, keluarga Muhammad Fahmi. InsyaAllah kita nak buat ke Kelantan bulan September ni. Dah boleh daftar sekarang. Tengok kat transformjiwa.com. Type je transformjiwa.com. Masya Allah. Adakah umat Islam tidak lebih hidup dari 1500 tahun? Tak ada abang, terus je doa insya-Allah. Mana tahu Allah tentu dunia ni Allah takdir lama lagi, pendek apakan daya, semua Allah dah takdirkan. Yang penting kita satu jumpa Nabi ya Rasulullah. Bila kiamat Nabi tanya kat sahabat tu balik semula, apa persediaan kamu untuk kiamat? Jadi maksudnya kita risau mati kiamat tu mesti makin dekat, dah hujung akhir zaman kita. Tapi yang lebih penting, apa persediaan kita untuk menghadapi dia? Apa persediaan kita untuk menghadapi dia? Nur Marsha yang belum pergi ke Kusunah, pergi. Bagus, kawan-kawan akan nampak perubahan diri dan keluarga. Tahniah Nur Marsha, moga bahagia ya sampai syurga. Anak soleh-soleha Shinina Twinkle, Zaleha hati sayu dengan Ustaz. Doakan saya Zaleha juga, Umi Normi, Syah Niza Mentaro. Ustaz boleh ambil Ustaz untuk personal counselling. Jadi untuk masalah keluarga ni saya jemput untuk datang keluarga sunnah. Saya tak buat personal counselling. Yalah sebab masa kan. Alhamdulillah dalam program tengah ramai tu, ramai yang dapat pasangan jadi rapat dengan muasabah. Bila personal counselling ni saya nak kena dengar sama seorang panjang-panjang. Biasa masalah keluarga ni 2-3 hari. Banyak kali juga sesi counselling dia. Saya tak larat sebab saya selalu dah berceramah je hari. Nak dengar orang cerita panjang ni tak larat juga. Jadi kalau masuk keluarga sunnah sikit-sikit boleh diringkaskan. Jadi saya pun terus bagi dia punya khulasah dia apa benda saya nak beritahu. Nurul Akmal, Zairah, Nur Hayati, Juliah. Yuran berapa Ustaz untuk pasangan? Kalau 2 orang, berapa orang tu ada 5 orang tu RM90 ke RM100 begitu. Kakak cek nanti Juliah. Boleh cek dekat transformjiwa.com. Amira, sedih Ustaz tengok kat Mekah. Saya pun nangis juga kan, tengok Mekah, Madinah kan. Allah takdirkan semua masjid-masjid dalam dunia. Itu jalan yang paling baik kan. Dihalang supaya semua tak pergi. Itu jalan yang paling betul. Tepat dulu pernah berlaku. Bukan benda yang tak betul, tak salah. Zaman Nabi pun pernah suruh solat di rumah. Jadi jangan gaduh-gaduh buat begitu kan. Kita sedih, siapa tak sedih kan. Kakak abang macam putus cinta tak lagi masjid ni. Macam putus cinta. Macam pening kepala nak buat apa kakak abang. Sebab kita dah biasa pergi masjid kan. Dengan azan pergi masjid. Berat. Tapi kita terima apa yang terjadi ni. Khair, baik. Dan tapi yang masih sama, itu tanda-tanda tak pernah-pernah berlaku dalam hidup. Jadi ni bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Dan Allah nak tunjuk banyak perkara. Dan percayalah semua ni kerana dia sayang kita. Selalu cakap malam-malam nangis, ya Allah, terima kasih sayang saya. Doa yang paling baik ialah Alhamdulillah. Malam-malam puji Allah. Terima kasih ya Allah sayang saya. Terima kasih jaga saya selama ni. Terima kasih beri saya Islam. Terima kasih bagi mak ayah saya Islam. Terima kasih beri isteri saya Islam. Terima kasih beri keluarga saya Islam. Terima kasih beri Islam pada saya. Nuzaida duduk dekat Pahang, ada ke keluarga sunnah Ustaz? InsyaAllah ada Nuzaida. Zanur Alif, Masya Allah. Doa pemuda 2 minggu nak kahwin. Amin. Ramai kawan-kawan kita nak kahwin. Ada kawan saya seorang Salsabila nak kahwin, nak nikah esok. Cepatkan nikah esok tu. Kedui dah hujung minggu ni tak boleh buat dah. Dia nikah je hari esok. Jadi tuan-puan, yang penting nikah. Jadi siapa yang nak kahwin minggu ni, minggu depan, kalau kenduri tertangguh, bawa panggil Tok Kadi, minta tolong esok nikah. Sebelum Covid ni, sebelum hari Rabu ni tu, semua nikah siap. Jangan tak nikah Yang nak dekat kahwin jangan tangguhkan dah. Nikah je. Kalau tak boleh buat majlis, nikah boleh. 3 orang boleh. Bagi mak ayah mertua, kita, Tok Kadi, saksi 2 orang. Cukup lah. 10 orang tu boleh. Jarak-jarak, duduk jauh-jauh sikit. Tok Kadi kan tu, tak salam pun sah juga kalau tak nak salam. Tak payah aku terima nikah yang tangan tu tak wajib pun. Tak nak tangan pun tak apa. Sebut je. Duduk jauh-jauh kan. Pakai mic aku terima nikahnya. Untuk yang kawan-kawan yang bujang-bujang nak menikah ni. Yang kahwin jaga je lah isteri baik-baik Hidayah. Ustaz mohon doa 3 orang tak sihat. Semoga batuk-batuk. Semoga sihat. Sebaik hajat doa Hidayah. Allah Maha Kuasa Maha Penyayang. Sangka baik dia sayang kita. Banyak sangka baik dia sayang kita. Selalu percaya dia sayang kita. Memang dia sayang kita kan. Nuralinda. Aidil Sabah daerah mana Ustaz? Keluarga sunnah. InsyaAllah dekat KK. Aidil Aizat. Nanti naik flight pergi KK. Bulan September. Zainab JB ada. InsyaAllah ada. Daftar di Transform Jiwa Puan Zainab Nur Sakinah Afiah, Nurul Afiah. Sama nama anak Datuk Siti Nurhaliza ni. Nurul Sakinah, Nurul Afiah. Setahun. Jadi selalu batuk tak sihat sampai semput. Moga sihat semua sekali. Allah bagi sihat anak Nur Sakinah. Ina datang JB Ustaz. Nanti jemput keluarga sunnah ya. Boleh daftar di transformjiwa.com. Syarifah.
Tu untuk beli buku tadi. Syarifah Nazira Al-Qadri. 0132838682. 0328388682. Tina Wish, sejuk hati. Allah yang bagi sejuk. Kalau rasa sejuk hati tu tanda hati kita tenang, bahagia kan. Allah yang bagi bahagia. Dia beri bahagia, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Dia kendaki, pasti terjadi. Dia buat sebab dia sayang. Semua yang terjadi dalam hidup saya, hidup kita sebab Allah sayang. Tuan-puan percaya, semua yang terjadi sebab Allah sayang kita. Selalu cakap, semua yang terjadi sebab Allah sayang kita. Mimi, Faizal, Ida, Baharudin, Nur Huda, dengan suara ustaz tenang. Masya Allah. Allah yang bagi tenang. Mimi, Salim, Faizal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni Faizal. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam sebut masa campak dalam api. Bukan kena campak, nak mati je lagi. Tapi dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup Allah untuk aku, bantu penolong aku. Nur Huda, ustaz hati saya sakit lah, seperti tak ada hati dah. Jadi doa. Jadi doa bila hati rasa sakit, nangis ke Allah. Ubat dia nangis, jangan simpan. Itu kalau simpan tertekan. Ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, nangis. Nangis punya sahabat lu nangis. Orang macam Sayyidina Umar Al-Khattab buat dakwah ni, kadang ujian datang, penat kan, risau, fikir, nangis. Ni dengar apa yang terjadi, nangis. Jangan simpan, nangis. Ya Allah, saya sedih, mengadu sedih kat Engkau ya Allah. Allah, berat kasih ya Allah. Terima kasih sayang kami ya Allah. Kami rindu kat Engkau ya Allah. Terima kasih jaga saya ya Allah. Terima kasih sayang saya ya Allah malam-malam. Terima kasih dengar doa saya selama ni. Banyak nikmat ya Allah. Kau uji sekali ni ya Allah, kami rasa macam terkejut ya Allah. Terima kasih sayang kami ya Allah. Terima kasih sayang saya ya Allah. Nur Huda. Jadi nangis Nur Huda, nangis ke Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah, Kamirul Din. Tenang tengok Ustaz, murah rezeki. Kamirul juga murah rezeki. Berat bang, kita sekarang musim berat sikit ni, kerja-kerja sendiri ni. Mana ada duit kan. 2 minggu ni kita stop lah duit-duit semua sekali. Duit tu makhluk, tapi yalah banyak juga nak bayar rumah, bayar kereta ni semua daripada Allah. Khair, baik. Kita terima kakak abang kan. Terima Allah buat ni semua baik. Saya pun susah hati juga. Bukan susah hati juga, memang susah hati. Tapi belajar nangis ke Allah. Masya Allah. Siti Sabah kat mana Ustaz? Dekat ni, dekat KK. Siti Suzy. Siti Suzy kan? Daftar di keluarga sunnah transformjiwa.com. Transformjiwa.com. Macam nak jadi penyayang pada orang yang kasar pada kita, Ustaz Rizal. Jadi Rizal, kita buat baik untuk Allah sayang kita. Terus sayang ke orang. Walaupun akhlak itu buat baik pada orang, buat jahat pada kita. Hari kita boleh buat begitu, tu tanda Islam tu dah meresaplah hati kita. Hari orang kata umpat kita boleh doa, ya Allah maafkan mereka tak tahu, tu tanda Islam dah masuk hati kita. Itu sifat Nabi. Allahu Akbar. Nabi yang kita sayangi, rindui. Walau ujian datang tak berhenti. Tak berhenti siang dan malam. Nabi tetap kukuh, teguh, macam batu karang menahan ombak. Tak berhenti. Tapi Nabi nangis ke Allah. Bahkan Nabi kata, ya Allah maafkan mereka. Dah dia buat salah kat Nabi, pukul Nabi, baling batu, buat jahat kat Nabi. Nabi pula minta maaf untuk dia kat Allah. Ya Allah, tolong jangan marah dia orang. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu. Beri hidayah dia. Mereka kata tak kira, tak terbalik, hancur semua sekali orang Taif. Nabi kata, ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, beri hidayah pada anak cucu mereka. Kita kalau tengok orang tak boleh nak sayang, kita teringat di sebalik dia ada mak ayah yang selalu doakan dia. Kita tolong doakan dia. Kalau dia berubah, mesti mak ayah dia happy kan. Kalau kita benci sangat, geram dia, mesti mak ayah dia selalu doa dia. Ya Allah, kalau saya dapat bantu dia berubah, mesti mak ayah dia happy. Saya selalu tengok orang macam tu. Dan sakit juga hati. Orang mama kita buat ajak buat baik, dia maki hamun kita, umpat pula kita. Kita rasa sedih orang cakap kita. Kita pun ingat, ya Allah, mesti dia ada isteri yang tunggu suami dia berubah. Ya Allah, beri hidayah kat suami dia. Mesti ada anak-anak dia mesti tak tahan perangai bapak dia. Dia teruk sangat, marah, mengamuk siang malam. Ya Allah, kalau saya dapat bantu, mesti anak-anak dia happy, gembira. Anak dia sudah jadi da'i-da'i, hafiz Quran, pendakwah, hidupkan agama. Ya Allah, bantulah dia. Macam tu kakak. Orang jahat pun kita kena sayang. Ini kan pula bila musim Covid ni kan, Allah beri orang baik-baik yang kena. Semua baik-baik yang kena mula-mula. Orang soleh. Guru-guru saya ramai kena. Yang baik-baik Allah sayang. Jadi bila mereka kena, mereka banyak menangis, takut ke Allah, mereka berdoa. Kita pula yang tukang kutuk dia, kata dia, cakap bukan-bukan kasar-kasar. Boleh cakap kakak baik-baik. Jangan cakap bukan-bukan. Saya tengok kasar-kasar orang cakap. Sedih baca tengok. Orang cakap macam cakap kat cikgu-cikgu saya. Bukan sebab dia cikgu saya. Manusia kakak. Siapa-siapa pun. Cakap yang baik-baik kat dia orang. Cakap, ya Allah, mereka banyak berdakwah, bagi ilmu selama ni, berkorban. Ini Allah uji mereka. Kena kat mereka.
bagus. Kalau kena kau orang jahat, dimaki hamba Tuhan, azab makin turun. Kena orang baik-baik macam ni, mudah-mudahan cepat reda. Musibah ni cepat reda. Sebab mereka banyak nangis, doa kat Allah. Musibah ni memang bukan menimpa kat Malaysia aja. Seluruh dunia, saya sebut Donald Trump pun kena juga. Itu dia kena, tak tahulah kena ke tidak kemudian ni. Semua kena dekat Itali, apa semua besar-besar, isteri presiden dunia kena kakak abang. Orang besar-besar, artis kena, semua pemain bola yang hebat pun, Ronaldo pun kena. Jadi pemain bola pun kena kakak abang, orang hebat-hebat. Artis orang putih yang mahal-mahal, gaji semua kena. Masya Allah, ramai kena. Jadi seluruh dunia kena kakak. Syukur kat Allah kat Malaysia ni kena orang baik-baik dulu. Bukan maksud syukur bagaimana. Bukan saya syukur mereka kena. Tak. Memang dia dah datang. Benda ni memang tak tahan pada itu lagi kan. Daripada China masuk. Dan tak boleh tahan dekat. Dia dah jadi dah sekarang. Benda ni dah jadi. Apa yang putusan ni baik. Jadi kena pada orang baik-baik. Mereka nangis ke Allah. Doa ke Allah. Jadi masalah ni terus hilang cepat. Kakak tak nak begitu. Kita dah lah nak sembahyang tahajud. Ambil uduk kan 2 rakaat. Saya lah bukan. Kerana susah. Nak main duha 2 rakaat pun menguap-nguap. Main subuh 2 rakaat pun menguap 3-4 kali. Saya cakap diri saya ni. Orang ni sembahyang 12 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat. Khatam Quran lagi budak pelajar kat Sri Petaling tu. Syak kata Quran tak berhenti. Pagi, petang, malam. Ya Allah, ya Allah. Itu hutang budi kan dengan mereka semua. Saya sayang mereka semua. Moga Allah sembuhkan semua yang tengah sakit dekat ICU semua sekali. Moga Allah sembuhkan, sihatkan. Moga Allah bantu semua pendakwah yang buat dakwah. Moga Allah bantu mereka semua. Allah bantu juga mereka semua. Allah bantu mudahkan. Yang ada kat luar negara, yang ada kat ICU susah. Moga Allah bantu mereka semua. Allah selamat mereka. Oh, baik-baik semua sekali. Saya yang tak baik ni sihat lagi kat sini ya. Boleh bagi ceramah kat tuan-puan. Mereka jauh juta-juta kali lagi baik pada saya. Saya cemburu dengan dia orang tu. Saya terus terang, saya cemburu dengan dia orang. Dia orang banyak buat dakwah, saya cemburu dengan dia orang. Saya cemburu. Tapi saya tak tahu kadang nak terang pada siapa-siapa. Tak apa, khair, terima. Dan doa juga untuk doktor-doktor, nurse-nurse kita kan. Semoga Allah bantu mudahkan semua sekali. Guru-guru kita, alim ulama, ustaz-ustaz, mufti-mufti kita, semua cikgu-cikgu, alim ulama kita doa mereka semua, pemimpin-pemimpin kita. Ini untuk waktu kita bersatu hati kan, berkasih sayang. Semoga Allah terima semua sekali. Semoga Allah terima kita. Semoga Allah maafkan kita. Semoga Allah jadikan asbab hidayah seluruh alam. Semoga Allah terima jadi asbab hidayah seluruh alam. Saya sayang kat mereka pendakwah tu. Betul saya sayang. Dulu kecil keluarga saya tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, jauh pada Allah. Mereka banyak dakwah keluarga saya dulu. Datang ke rumah saya, beri salam. Mereka semua baik-baik, orang yang mulia. Allah uji mereka kena sekarang. Mereka dah sakit, susah. Keluarga mereka pun risau. Tak dapat tengok kan. Bila wabak-wabak ni mana jumpa keluarga dah. Tak boleh ziarah dah. Duduk asing. Tak jumpa sangat dah ke keluarga. Ujian untuk mereka. Allah sayang mereka. Itu yang paling baik. Jadi kena kat mereka. Jangan tambahkan lagi kan. Jangan tambah lagi derita mereka. Jangan tambah lagi cakap bukan-bukan. Janganlah kakak abang, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, orang baik-baik mana-mana. Jangan cakap-cakap pendakwah tu macam-macam. Doa kat mereka. Doa. Adalah seorang dua yang cakap bukan-bukan masuk pendakwah tu. Maafkanlah dia. Kita pun maafkan orang lain. Buat pendakwah pula maafkan semua orang. Mereka tengah menangis tu kita sekarang. Mereka buat amal sekarang. Yang duduk kat kuarantin saya tengok. Semua tengah buat amal, nangis. Menangis pun pendakwah tabligh tu. Semua tengah nangis. Semua tengah nangis doa untuk kita. Ni dia orang tak tidur lagi nangis berdoa. Masya Allah. Area mana tak lagi masjid. Semua tempat sekarang masjid dah diarahkan supaya semua tutup masjid seminggu ni. Mungkin kalau ada pun mungkin imam Bilal azan begitu. Khair baik apa semua yang kita taat. Sami'na wa ata'na, nanti keberkatan turun. Haji Roziah, moga Allah sihatkan mereka. Dan juga KKM, moga Allah jaga semua sekali. Petugas-petugas, doktor-doktor, nurse-nurse dan kita semua. Ni waktu bersatu hati. Pemimpin, hospital, KKM, pendakwah, masyarakat, guru-guru, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, semua Sabah, Sarawak, semua kita ni Iban, Kadazan, Bajau, apa orang
mana-mana kita sebuah keluarga Indonesia, ramai kat Indonesia yang live saya ni, Singapura, Thailand, seluruh dunia kakak doakan yang baik-baik untuk semua manusia dalam dunia. Belajar bersihkan hati, jangan biar hati ni kotor, jangan keji orang, jangan cakap bukan-bukan pada orang lain. Doakan semua orang. Doakan, doa. Tegur orang lain macam mana kita suka kita ditegur. Ada seorang Islam kata tak baik. Ya betul. Ngah 5 orang memang cakap tak baik kat istimak tu kan. Jangan cakap macam tu kakak. Ni macam-macam lagi istimak ada. Sebelum tu lagi macam-macam istimak ada. Semalam pun ada lagi istimak ni orang. Dekat Penang, dekat ni apa, pelancongan apa semua masih buat lagi baru ni kan. Mungkin lepas lockdown ni baru stop kot. Bukan sikit, banyak bola je 70,000 orang. Bukan saya kata mana-mana, tak, saya nak sebut. Masa tu belum kuat kuasa macam sekarang. Masa tu belum lagi belum betul-betul faham. Kita orang awam kan, mana kita betul-betul faham tentang benda ni tak jelas, tak nampak. Pemimpin masa tu tak cakap sangat. Bukan salahkan pemimpin pula, tak. Maksud saya, orang pun tak tahu lagi masa tu benda tu pun dengan kebenaran. Bertahun-tahun dia ceramah, saya selalu pergi. Cuma kali tu je saya tak pergi. Saya kalau ceramah oleh ulama jauh-jauh datang pada Arab, pada India, pada Pakistan, pada Mesir, pada Yaman, pada mana-mana dalam dunia, saya mesti selalu saya datang ada tengah ceramah. Yang ni saya nak pergi, takdir Allah tak pergi-pergi, tak dapat-dapat pergi, saya tak pergi. Kalau tak, saya pun salah seorang, tuan-puan pun mungkin marah saya juga agaknya. Tapi kali ni saya tak pergi, biasa saya pergi. Saya selalu juga kalau ceramah itu alim ulama datang, takkan saya tak datang dengan ceramah mereka. Yang bagi ceramah pula yang tua-tua, jauh-jauh datang pakai tongkat, uzur-uzur datang, dah berumur dah pakai tongkat bagi ceramah. Janggut semua dah putih. Cakap 2-3 patah je kita dengar dah nak nangis. Apa ulama tu kalau bagi ceramah 2-3 patah je kita dah nak nangis kakak abang. Cuci hati sekian lama. Dengan 2-3 patah je dah rasa nak nangis. Kat sana lah saya selalu cuci hati saya. Kali ni je saya tak pergi. Jadi mereka pergi istimak tu je. Keji mereka, kalau tak mungkin tuan pun keji saya juga agaknya. Selalu saya pergi kan. Kali ni saya tak pergi. Tak pernah miss lagi saya kalau cikgu ulama datang mana-mana jauh-jauh. Kali ni saya tak pergi istimak tu. Jadi tuan-puan sekalian, doakan kebaikan, rahmat untuk semua manusia dalam dunia. Doakan semua orang, cakap yang baik-baik. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua yang sakit COVID ni Allah sembuhkan. Ya Allah sembuhkan mereka. Semua ditimpa COVID-19 ni, keluarga mereka, anak-anak, ada yang tua-tua, ada yang kat ICU sekarang. Ya Allah, sembuhkan, sihatkan mereka semua. Ya Allah, sembuhkan Ya Allah. Ya Allah, selamatkan Ya Allah, bantu mereka semua. Ya Allah, yang dijangkiti sembuhkan, sihatkan. Dan Ya Allah, tariklah wabak COVID-19 pada negara kami, pada seluruh dunia Ya Allah, terutamanya semua Ya Allah, selamatkanlah Ya Allah, sembuhkan kami semua. Petugas-petugas, doktor-doktor, nurse, KKM semua Allah bantu. Pemimpin Allah beri bantu kita semua bersatu hati. Dan kita pula netizen ni semua yang ni semua, setiap orang penting. Doa tuan-puan semua penting. Setiap orang menangis sikit seorang, doa kebaikan, rahmat untuk semua manusia dalam dunia. Ini kita sebuah keluarga. Doakan yang jahat-jahat pun jangan keji. Bukan masa waktu ni nak salahkan. Ni dosa pelacur, ni dosa orang sana. Tak kakak abang, ni dosa, ini bukan dosa siapa-siapa. Ini salah kita dan sebab Allah sayang kita. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, doa Abu Darda. Ya Allah, aku berlindung pada kejahatan diri aku sendiri. Pertama, jahat kita, dosa kita sendiri, istighfar dan bertaubat. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidum binasiyatiha, dan semua kejahatan apa saja atas dunia ini. Doakan hidayah. Ya Allah, maafkan mereka, mereka tak tahu. Ampunkan dosa mereka, mereka tak tahu. Ya Allah, anak muda kami, maafkan mereka Ya Allah, kami sayang mereka. Orang bukan Islam, faham, maafkan mereka Ya Allah. Beri hidayah mereka Ya Allah. Doakan semua orang. Baik, terima kasih abang kakak. Cukuplah tu. Jadi siapa nak dapatkan daftar keluarga sunnah, boleh daftar di transformjiwa.com bulan September nanti. Saya pusing semua negeri. Kuantan, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Alus, Kedah, Johor Bahru, KL, semua seluruh Malaysia ni saya pusing bulan 9 insya-Allah. Mudah-mudahan panjang umur dunia, panjang umur saya, panjang umur kita semua. Kita jumpa insya-Allah bila Allah tentukan. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada apa yang datang ni. Allah Maha Kuasa. Dia yang beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Dia beri sebab dia sayang. Dia tahan apa yang kita minta pun sebab dia sayang. Jadi tuan-puan, dan siapa nak dapatkan buku-buku manzil dari umat, menyusuri cinta,
Yang kurang bercinta boleh beli supaya bercinta balik semula. Amalan kaya, baca bab 1 dah rasa kaya, hati lapang. Lepas tu tak payah baca dah insya-Allah. Isteri bidadari, 11 sikit dah main keluarga, kisah-kisah keluarga. Ni masa untuk kita dapat hubungan kekeluargaan. Rahmat Allah turun mencurah-curah bila kita saling mengasihi, berkasih sayang. Jangan stres sampai gaduh-gaduh dalam rumah tangga. Jangan stres Covid sampai jadi masam muka dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Jangan garang kat rumah, jangan ngamuk banyak masa kat rumah ni. Ayah-ayah banyak masa kat rumah kan. Jangan ngamuk-ngamuk, mak pun sama banyak masa kat rumah ni. Jangan ngamuk-ngamuk. Jadi berkasih sayang. Namanya isteri baca bidadari, namanya suami baca muka surat 6 je dah nangis peluk isteri. Lepas tu tak baca-baca dah. Isteriku bidadari. 11 kaedah bimbing keluarga. Amai sampai muka surat 6. Kawan saya kerja kelab-kelab. Peluk saya nanya, Ustaz, saya sedar Ustaz. Banyak salah saya ke isteri Ustaz. Ya Allah, dia uruskan anak-anak, keluarga, rumah tangga siang malam. Saya sayang isteri saya Ustaz. Dia nangis. Abang, saya baru baca muka surat 6 Ustaz. Terima kasih tulis buku ni Ustaz. Nangis dia. Terima kasih tulis buku Ustaz. Lepas tu saya tanya dia, dah bahagia bang dah. Sekarang baca lagi. Tak baca-baca dah. Sampai muka surat 6 jadi baca. Lepas tu tak baca-baca. Saya dapatkan buku ni. Isteriku bidadari. Siapa nak buku-buku ni boleh WhatsApp 013 2838 682 013 2838 682. Nanti kita post segera insya-Allah. Sekarang saya pun tak ada kerja, tu jelah kerja saya. Postkan buku untuk tuan-puan. Kalau saya sempat saya sign semua 013 2838 682 013 2838 682 013 2838 682. Saya dapatkan buku tu. Saya sayang tuan-puan semua. Saya doa tuan-puan bahagia sampai syurga. Anak soleh-soleha. Tuan-puan baik-baik semua. Handsome, cantik, mulia. Orang soleh-soleha. Marilah kita berkasih sayang. Syarizal, saya pun sayang Syarizal Abu Syah. Semua sekali. Mas Ayu, Aida, Cik Puan Nurul, Mikdad, Mas Ayu, Sedira, Bi Acu, Muhammad Nur Azmi, Ferin Iza, Masya Allah. Ferin Iza. Dan semua sekali lah saya sayang tuan-puan semua kan. Masya Allah. Mudah-mudahan Nur Ain. Macam mana nak ada rasa keyakinan Ustaz? Yakin pada Allah kan. Yakin pada Allah. Percaya dijadikan kita manusia sebaik-baik kejadian. Dia sayang kita. Diberi kita Islam dapat kenal Allah. Nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Nurul Huda, Sheila, Farizah nak beli buku. Farizah nak beli buku, WhatsApp nombor tadi Farizah Kim Tai 0132838682. Farizah 013, jangan tak beli satu set tu ada diskaun RM110 ke RM120 diskaun banyak juga. Semua RM100 begitu je. 100 lebih sikit. 013283 diskaun dapat untung RM230 ke begitu kurang ni. 0132838682. Nurul Huda, Allah kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Betul, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Huzaimi, saya sayang Ustaz. Angah, Timah, Nur Muhammad, Siti Maslina, Maisarah, Nur Yusliza, Ima Baka, Ilya, Dirana Men, Aisyah Abdul Rahman, Marina Damia. InsyaAllah saya selalu live. Tuan-puan tekanlah subscribe ke apa benda saya tak tahu kat situ. Notification ke tekan. Nanti boleh dengar selalu. InsyaAllah 2 minggu ni saya nak selalu live. Kalau ada orang dengar lah. Tapi kalau tak ada orang dengar, saya tak live lah. Baik saya cakap kat keluarga kalau tak ada orang dengar. Begitu pula Nawar, saya sayang Ustaz, lembut je Ustaz. Saya pun sayang Nawar Muhammad juga. Firdaus, saya sayang Firdaus. Kamal, saya sayang Kamal. Syah Al-Jufri, Masya Allah. Saya sayang juga Siti Nur Atika, Nur Syah Al-Jufri, Emilia, Fariz, Ayu Zairin, Fiza Ash, Anwar, Dawson. Ustaz baca doa hinda kami dari penyakit kami semua. Baca doa. Maizatul Akma, Harry, Jeffrey yang jumpa Ustaz 0328388682. Betul. Betul nombor buku tu. Suami saya ego Ustaz. Saya hanya bertanya macam mana. Kakak beli buku Isteriku Bidadari, hadiah kat suami suruh dia baca. Ramai orang baca buku tu. Azian, Chander, macam mana istiqamah dalam solat. Jaga solat awal waktu, Chander, dan doa dengan Allah. Ya Allah, saya nak jaga solat waktu, tolonglah saya Allah, pilih saya. Azian, tenang dengan Ustaz cakap. Saya pun tenang tengok tuan-puan ni, fantastic. Mesdia Fatin, betul ke dunia nak kiamat? Ya, betul Fatin, dunia memang nak kiamat dah. Makin dekat, mati makin hampir. Kita pun tak tahu bila, mungkin esok, lusa, boleh di bulan depan, tahun depan. Mungkin 10 tahun lagi, kita pun tak tahu, 100 tahun lagi. Tapi yang lebih utama ialah kita sentiasa ingat mati, ingat dunia ni akan kiamat. Untuk tu jangan lupa diri, terus perbaiki diri, terus berusaha cari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram, terus menyayangi keluarga, terus berdakwah, terus berusaha, terus berjuang, terus jaga kesihatan. Jadi semua tu penting. Jadi tuan-puan, Masya Allah.
Nur Syahrus, sebut nama saya Ustaz. Fazilah Afendi, berapa harga buku Ustaz? RM20 ada, RM30 ada, dapat satu buku. Boleh pilih buku mana-mana, tapi kalau set tu dapat diskaun RM120, dapat 6 buku. Semua buku-buku yang saya tulis. Saya tak ada yang menulis, tapi saya apa-apa lepas ceramah kena sedih kan. Apa yang saya nak sampaikan, saya tulis, saya type. Setiap hari saya type satu muka. Apa perasaan saya, jiwa saya tulis type dalam bentuk kisah-kisah. Jadi pada dulu saya memang suka menulis. Saya tak pandai menulis, tapi saya suka luahan hati kerana ceramah tu, lepas ceramah lalui sesuatu musibah, ada masalah hidup, saya tulis. Sebab tu bila saya tulis tu memang saya nangis kadang sambil menulis tu begitu. Jamal, sedap dengan suara Ustaz. Mastura lembut Ustaz, tenang. Ratu Siput tenang dengan suara Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Ibit, saya teknik JB. Naim Amdan, Masya Allah, teknik JB, TIJB 2000-2001. I miss you all. Rizwan, doakan saya Siti Nur Amira, time stress tadi tengok ceramah Ustaz, tenang. Mudah-mudahan study cemerlang, dapat straight A. Amin. Dapat 4 flat kan, Amira. Amy, yakin ke Allah? Saya ada Allah, selalu cakap saya ada segala-galanya. Tak rasa susah, nangis. Ya Allah, tolong saya belajar. Ya Allah, dapat bantu saya fahamkan saya. Ya Allah, susah je ambil uduk sembahyang dulu kan. Kalau tak nak ambil uduk, tak ada tangan. Ya Allah, tolong. Ya Allah, tak faham. Ya Allah, ya Allah, bukalah hati saya nak faham. Allah bagi faham, sekejap je semua kita faham. Amy, bulan 18 premis kena tutup ke Ustaz? Mulai hari Rabu, premis makanan saya tak pasti. Boleh check lah. Tak tahu macam mana. Yang saya tahu, boleh baca balik, boleh rujuk. Saya pun tak pasti. Mungkin taklah tutup begitu. Saya rasa mungkin kalau orang makan-makan, order makan tu rasanya boleh lagi kot. Sebab orang keluar masuk semua boleh, pengangkutan masih ada kan. Yang paling utama cuma dalam kawalan. Maksudnya dia tak nak orang macam bebas sangat sana sini begitu, supaya penyakit ni terkawal dengan segera, lebih cepat dikawal, lebih cepat mati. Masuk mati ni, penyakit tu mati. Orang yang semua dah sihat sembuh dan tak kena pada orang lain yang imun dia lemah semua sekali, jadi cepat selesai. Begitu secara umumnya. Zaman dulu pun pernah berlaku begitu. Amr al-As buat perkara dan tindakan yang dekat-dekat macam ni, hampir-hampir macam ni. Tak sama, hampir-hampir. Manja, bila program suami isteri, berdaftar di transformjiwa.com. Manja Syafiqah, tengok transformjiwa.com. Saya pusing keluarga sunnah bulan September, lepas raya haji nanti panjang umur. Saya panjang umur, negara semua panjang umur, tuan boleh daftar, InsyaAllah. Kita pusing seluruh Malaysia. Ramai yang minta program keluarga sunnah, ramai sangat tanya saya. Itu kat KL, Masya Allah, ramai. Jadi 7,000 orang juga kat KL itu. Dah lama dah program ni. Jadi saya nak pusing seluruh negeri kat Malaysia. Jadi jemput tuan-puan datang Masya Allah. Rahim, Mawar, moga Allah selamat kita Ayu, Fahmi, selalu buat ya Ustaz, seronok nak dengar. Ustaz, betul ke COVID tu dari Dajjal? Entah, saya pun tak tahu jugalah. Saya tahu semua penyakit tu daripada Allah kan. Daripada Allah. Yang lain saya tak pasti. Boleh rujuk. Hakikatnya daripada Allah, sebab dia sayang. Dia yang beri sakit, dia yang bersembuh. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang beri kita sakit, dia Allah yang beri kita sembuh. Dia Maha Kuasa. Dia beri bahagia, dia beri gembira, dia juga beri sedih duka. Tujuannya cuma satu, supaya kita sedar dia sayang kita, supaya kita tak tersalah jalan, supaya kita balik pada dia. Lebih cepat kita balik pada Allah, lebih cepat rahmat turun, lebih cepat azab ni Allah tarik. Lebih cepat kita semakin disayangi oleh Allah. Dan tapi kalau manusia tak nak balik ke Allah, maka apa jadi? Musibah bertambah. Kita semakin lalai. Musibah hilang pun, dia makin teruk lagi hidup dia. Jadi musibah datang supaya kita semakin dekat pada dia. Untuk bawa keluarga kita pertamanya dekat ke Allah. Kalau keluarga yang dekat dengan kita, dakwah keluarga yang terdekat. Dakwah jangan tinggal, nanti azab Allah nanti turun. Dakwah bersama keluarga kita yang terdekat. Mungkin tak boleh tanya tempat yang kalau bekerja, masih bekerja. Kan saya nak bekerja lagi. Badan keselamatan, jurawat, bank-bank, semua ramai lagi kerja. Kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, kedai-kedai ada pasaraya masih buka, pejabat pos buka. Teruskan dakwah, teruskan dakwah. Kekalkan jarak, ikut nasihat yang diberikan. Masya Allah. Saya meniaga, dilindungi perniagaan. Masya Allah, berkat Syi Lafia. Moga terus berkat. Ferin Iza, mana boleh beli set buku tu? Ferin 013 ni Lee Abdullah dia tulis 0328 macam mana tadi? Saya pun dah hilang dah. 032838 682, bukan 683. 013 2838 682 03. Nanti saya letak nombor tu kat atas. Nanti lepas live ni, tuan-puan tengok saya letak kat atas ni. 0328 38682. Ada tadi orang tulis. Masya Allah. Yang ada ramai yang tulis kat atas tadi. Yang mula-mula tadi. Kalau nampak gambar tu, Ustaz, kenapa orang ramai salahkan tabligh tu? Itulah
tak apalah ni Nur Muhammad Nurish Nashrul, orang yang salah ke orang ni dia kena bertaubat kan. Minta ampun ke Allah. Yalah masing-masing punya pandangan kan. Kita pun tak payahlah ni pertahankan apa-apa, tapi saya tahu apa yang terjadi sebab Allah sayang, dan Allah sayang negara kita. Allah beri pada orang yang baik-baik kena dulu. Mudah-mudahan mereka tolong berdoa untuk kita. Mereka menangis berdoa. Azab ni tak lama Allah tarik, Allah angkat semua sekali. Tapi kita pula jangan kata mereka, jangan hina, jangan kutuk. Mereka dah berusaha, dah habis baik, dan saya kenal mereka semua. Kalau tuan-puan nak tahu, pada masa tu banyak perhimpunan lain. Seminggu ni pun ada lagi macam perhimpunan. Baru malam ni kan, baru nak umum Rabu ni stop semua sekali. Banyak perhimpunan besar-besar. Takdir Allah kena kat mereka. Tak kena dekat orang main bola 70,000 kat Padang. Tak kena dekat orang tengah buat agama lain yang tengah beribadah ramai-ramai. Tak kena kat dia orang jadi macam ni. Mungkin kena, siapa tahu. Tapi tak kena viral macam ni. Tak kena mula pada Brunei tu Allah selamatkan awal seorang kena. Brunei dengan cepat beritahu bukit sini, dan dengan segera mereka kesan supaya lebih cepat jumpa, lebih cepat selamat. Mudah-mudahan semua selamat jadi lebih baik kan. Khair, baik macam tu. Ya Allah selamatkan orang baik-baik, dan Allah selamatkan negara kita insya-Allah. Dan tahniah pada jururawat, doktor-doktor, nurse. Ulang-ulang kali saya cakap, moga Allah rahmati. Tak tempat lain melainkan syurga. Liana 03283882. Itu nombor dia kan. Muhammad Nizam 03283882. Itu nombor yang ofis saya yang uruskan tu. Nanti saya sign kalau sempat insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Farhan, masya-Allah, baik-baik tuan-puan semua. Okay tuan-puan, terima kasih. InsyaAllah pagi ke malam esok saya live lagi. Jadi tuan-puan boleh ni jemput dengar live saya. Saya seronok berkongsi. Saya berceramah sehari 6 jam paling kurang setiap hari. Saya ceramah kalau pelajar sekolah 8 pagi 5 petang. Lepas tu malam ada ceramah lain paling kurang 2 jam. Jadi hari-hari saya ceramah 6 ke 8 jam. Jadi ni bila saya ceramah semua dah tak ada. Jadi saya ceramah kat anak 2 jam lah. Kalau saya ceramah 8 jam, anak-anak saya semua mungkin dah terbaring semua sekali dengan ceramah saya. Jadi tuan-puan sebahagian dengar ceramah saya lagi. Sebab kerja saya memang begini kakak abang. Saya semangat berdakwah pada umur 12 tahun. Pergi masuk kampung asli, pedalaman. Macam dakwah tabligh tu samalah begitu. Sana sini dulu kecil. Memang kuatlah cikgu saya bawa saya. Saya suka banyak pengalaman saya dapat. Ilmu yang sangat banyak dapat. Mereka cikgu-cikgu saya ada yang kena COVID-19 ni. Saya sayang kat mereka. Saya doa mereka selamat, sembuh, sihat. Dan saya doa mereka selamat, sihat, sembuh. Saya sayang mereka. Siti Maimunah, Amy. Ustaz cakaplah sayang Amy. Saya sayang juga Amy, Mi. Saya sayang Amy, Mi. Semua sekali. Puding roti vanila. Jual puding ke? Mesti jual puding ni dalam Facebook, nama puding roti vanila. Moga berkat perniagaan puding ya. Ida Azhar, Mas Ayu, lain banyak ustaz. Online ni kena kuarantin, tak tahu kan nak buat apa. Syahrul, Ika. Mudah-mudahan jadi asbab dakwah juga. Moga Allah terima juga sebagai amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah terimalah niat saya ni. Saya takut berhenti dakwah sebab bila dakwah berhenti azab turun. Jadi mungkin tak boleh dakwah depan-depan, apa-apa yang boleh guna saya gunalah. Moga Allah terima walaupun tak sama jauh langit dengan bumi. Tak sama langsung, tapi mudah-mudahan Allah terima. Tak sama kan? Dia dakwah ni akdam laisa kalam. Dia bukan cakap-cakap. Akdam, kaki kena bergerak. Jumpa orang, pujuk orang, menangis, beri kasih sayang. Macam kita bercinta, WhatsApp tak puas kan? Dah jumpa, berkahwin, bercinta, baring kat sebelah, tidur. Bukanlah macam tu. Baru rasa kasih sayang kan? Makan suap-suap, mandi sekali, berbual, manja-manja. Suami isteri, sunnah Nabi macam Nabi kan? Dukung isteri kat belakang. Tu baru sunnah Nabi. WhatsApp tak main lah. Begitu juga dakwah ni. Live-live macam ni tak sama kan? Dengan kita berjumpa hati ke hati, ikhlas, nasihati. Tapi dalam keadaan sekarang ni, inilah yang paling baik. Masjid pun semua dah tutup. Jadi kita khair terima taat semua sekali. Ustaz datang KPD and HEP baru ni. Last ceramah saya yang besar juga KPD and HEP. Ramai datang kan. Seram juga ramai datang. Sumpah pakai penutup mulut emas baru ni. Ain, doa saya Ustaz, kami di Sarawak juga. Saya sayang semua Sarawak. Saya sayang semua Sabah. Orang KL, Brunei, Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak. Running Ustaz saya pada Sabah. Oh pada Sabah ya. Owen saya pada Sabah. Masya Allah ramai orang Sabah malam ni. Biasa Indonesia pun ramai. Malam ni Sabah ramai. Nasri, teruskan dakwah Ustaz. Terima kasih. Saya sayang Nasri. Suraya 03283838 0803283882. Betul nombor tu Suraya. Fikri Allah sayang kita. Zalmi Zaldima Syafiq.
Masya Allah. Farah, doa Ramadan ni hilang, bala ni hilang. InsyaAllah. Doa sebelum Ramadan, Allah sembuhkan semua. InsyaAllah. Allah Maha Kuasa. La ilaha illallah. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Sembuhkan, hilangkan, ya Allah. Kau Maha Kuasa, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Sembuhkan semua sekali, ya Allah. Rizwan. Saya sayang Ustaz, nak peluk Ustaz. Saya pun sayang Rizwan juga. Farah Sahlihan. Itu saya datang masuk Ustaz kat Melaka, Bukit Katil. Oh ya ke, Alhamdulillah. Terima kasih. Ayu, Masya Allah. Macam mana kalau boleh solat tapi tak pandai mengaji? Tak apa Ayu, banyakkan solat je waktu sekarang. Nanti ada waktu belajar mengaji. Sikit-sikit belajar mengaji. 2 kali kita dapat. Masya Allah. Baca Quran. Baca Quran. Baca Alif Bata pun tak apa, belajar sikit-sikit. Orang baca Alif Bata pun dapat pahala dah. Macam orang baca Quran. Sebab dia niat nak baca Quran, Allah beri pahala mengikut niat. Nur Syazlin. Panjang perintah berkawal, harap Ustaz buat live petang malam. Masya Allah. Hasnizah. Masya Allah. Mas Ayu, Ferin, Nur Hafizah, doa siasa sihat. Owen, Mat Super, Ara, Syamira, tak buat kat Melaka. Ada nanti keluarga sunnah Syamira kat Melaka. Prokit pun kat Melaka belum kan? Ada akan datang ni, kita buat. Boleh daftar je. Nanti tarikh tu boleh kalau tak boleh tiba tak boleh pergi sini. Kalau sempat kakak call pergi tempat lain yang dekat situ. Mawar Putih, Ustaz kena kuarantin. Kata tak, saya tak kena kuarantin. Saya mengkuarantin diri sendiri sebab program saya ni melibatkan ceramah ramai orang. Jadi hari-hari jadual saya penuh. Tapi segala puji bagi Allah, semua ceramah cancel. Jadi susah juga saya, program dan training saya semua cancel. Banyak cancel hari-hari, saya tak ada rehat. Sebulan 2 hari, segala puji bagi Allah. Boleh tahan jadual sekarang. Tapi sekarang duduk rumah lah gayanya. Jadi semua cancel. Jadi saya duduklah kat rumah. Saya tak ke mana-mana. Ni kan perintah berkurung dah ni kan. Bukan berkurung. Menghadkan semua pergerakan ni. Dah tak boleh keluar-keluar sangat dah. Tak boleh dah bagi cuti jalan-jalan, minum-minum, lepak-lepak dah tak ada dah. Kecuali hal urusan penting-pentingnya kita keluar. Nurul Husna, Nasri. Masya Allah. Dah sihat, jumpa tang tawau Ustaz, insya-Allah. Nak elak orang dengki kat kita. Muhammad Lee. Orang dengki kat kita ni memang tak berhenti. Orang benci, tak suka kita. Ada orang suka. Bila tengok orang tu kena, yes, dah kena dia. Ada orang macam tu. Dengar orang dia tak suka kena COVID, dia sujud syukur. Dengar orang dia tak suka kena apa-apa, wah, dia bukan main kakak. Dengar orang tu terjatuh je, update status dia, hari-hari bagi. Macam ni lah, kalau orang tak suka macam tu, tak berhenti dia siang malam. Oh, tuju betul-betul, kau bagi ceramah kat orang kan. Sebab orang dia dengki kat orang. Dengki macam tu kakak. Tapi kalau orang dengki kata kita, tu tandanya kita lebih baik, lebih mulia, diberi rezeki yang lebih mungkin. Jadi sebab tu dia orang dengki. Kalau kita tak ada apa-apa, orang tak dengki kat kita. Betul? Tak ada apa pun kat kita, kenapa nak dengki? Sebab ada sesuatu pada kita, orang dengki. Jadi tu tandanya kita rezeki lebih baik pada orang lain. Jadi maafkanlah dia. Doakan Allah bersihkan hati daripada dengki kat kita. Kita hidup untuk pujian orang, penghormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Yang jaga kita dulu, kini, selama-lamanya Allah. Orang nak cakap apa biar dia cakap. Kita hidup untuk dia, bukan untuk puji-pujian dia. Tak apalah kakak, abang, siapa nak cakap, sila cakap. Esok dah mati, tanah penuh dalam mulut, dah tak boleh cakap pasal orang dah. Cakap pasal orang ni memang senang, sedap. Dia sedap kan? Cakap pasal orang ni macam makan tengah hari. Macam sarapan, makan malam, sedap. Kunyah. Satu hari tanah dah penuh dalam mulut. Hari tu tak boleh cakap dah. Kalau orang kata kita tak apa. Hasan Basri kata kalau orang kata kita, bagi hadiah kat dia. Sebab bila orang kata kita, pahala dia datang kat kita. Habis amal baik orang tu datang kat kita. Habis pahala dia, kita punya dosa pula dia kena ambil kat akhirat. Jadi sebab tu, jangan risau. Orang anaya orang, pernah fitnah orang, kata orang, tulis status tentang orang, cakap pasal orang. Apa saja, dekat akhirat nanti dia jawab. Kalau apa dia nak cakap, dia cakap lah kat akhirat. Sekarang kita tak payah balas. Mau cakap apa pun tak payah balas. Khair, redha. Redha. Macam sekarang saya tengok orang kata pendakwah. Yang tegur baik-baik tu penting. KKM cakap tu penting untuk menegur sebagainya penting. Tapi yang menambah-nambah ni, yang tukang tambah sesedap rasa. Bodoh, tak guna. Ni, jumut, degil, tak dengar kata. Wah, orang macam ni, tak apalah. Khair. Semoga Allah maafkan semua sekali. Dan maafkan dia, tak apa. Doa, ya Allah, maafkan mereka tak tahu, ya Allah. Ada yang kata macam-macam. Orang bukan Islam memang banyak. Sekarang memang semua banyak orang agama lain tulis, yang buat status ni. Tulis pasal orang Islam, pendakwah. Memang boleh tahan juga, saya tahulah. Tulisan-tulisan, saya faham juga tu tulisan tu. Jadi saya tengok semua orang tulis. Tapi tak apa, jangan baca, jangan tengok. Nanti kita jadi negatif. Cari yang baik-baik je. Tak payah baca, tak apa. Tapi orang Islam pun ramai juga. Ramai juga tukang kata keras bagi. Wah, ada kata busuk, kotor. Saya baca ramai juga. Ya Allah. Ada juga orang cakap macam ni. Yang dia cakap tu adalah seorang dua. Orang kampung-kampung. Dia dakwah ni, saya dapat tahu dakwah tabligh ni, dia tak ambil siapa-siapa. Semua orang dia ambil. Orang miskin, orang kaya, orang susah,
petani, peladang, orang kampung. Semua dia ambil kakak abang. Semua orang dia ambil. Takkan sebab dia buat dakwah tiba-tiba jadi wangi pula. Orang kampung, ayah-ayah kita kat kampung kan macam tu lah. Kerja susah, kan selekeh-selekeh, kasut pun buruk, tak sempat bagi beli kasut anak-anak. Dia orang tu lah apa pendakwah tu. Ayah mak kita kalau pergi hospital, nak mak ayah kita pergi hospital dah tua-tua. Kita umpam kalau ada mak ayah tua-tua kampung-kampung, tahulah macam mana nak dukung mak pergi hospital. Macam tu kan kadang sikit-sikit orang tua-tua payah nak pergi hospital. Kan? Macam tu. Jadi kita berusaha Ya doakan semua orang. Jangan cakap bukan-bukan. Doa yang baik-baik kan. Masya Allah. Kita ni dulu kalau demam sesama, mana pernah pergi hospital? Kakak abang pernah pergi hospital demam? Terbaring tak pergi hospital. Mak-mak apa tempat pergi hospital? Mana mak pergi hospital? Jaga anak siang malam. Penat. Demam dia tak peduli dah. Anak demam lagi. Mana sempat mak-mak tempat pergi hospital? Saya tanya ke kakak yang dengan live ni. Sempat kakak pergi hospital tak? Ada pergi hospital lah hidup ni. Ada pergi ambil ubat. Makan pun tak sempat. Makan pun tak sempat kakak abang. Makan pun tak sempat. Mana dia pergi hospital? Sebab tu jangan time orang sedap betul kita bercakap. Doa, cakap baik-baik. Kan? Cakap baik-baik. Wah, tengok orang berkumpul ni. Tengok orang berkumpul banyak juga. Menteri-menteri pun berkumpul sekarang kakak abang. Ramai lagi penuh-penuh dewan tu. Menteri pada itu baru ni mungkin lepas ni tak agaknya. Berkumpul lagi. Menteri-menteri pun kumpul ramai. Emas pun tak ada pakai juga. Ramai lagi penuh-penuh. Ni media-media nak buat sidang media kan penuh rapat-rapat juga. Bukanlah maksud saya semua orang mana-mana ada kakak. Tapi sebab tu kita berusaha sama-sama kita taat pada PKKM beritahu, negara beritahu, taat, buat baik. Masya Allah. Yang lepas tu, Masya Allah. Yang tablik tak nak check alasan kena takdir daripada Allah. Ustaz Amizatul Akmal yang terlibat ni Stalin tak nak pergi check ya. Jadi yang tak nak pergi check tu ceramah dia kan, bagi ceramah kat dia. Abang-abang ada juga yang tak pergi tu dakwah dia, doakan dia, dakwah dia. Pujuk dia. Tapi biasanya kalau yang betul-betul dia tablik lah, kalau betul-betul saya tahu, saya kenal dia orang. Dia kalau Amir dia dah putus daripada awal untuk semua pergi hospital. Bila tahu kat Brunei Amir tu dah putus pergi hospital. Mereka semua dah taat. Mereka siap ada usuli, dia panggil follow up. Call, WhatsApp, sistem dia orang bagus. Ada nombor phone semua sekali. Kalau ceramah lain tak tahu boleh jumpa ke tak. Ceramah lain bukan ceramah macam saya kat dewan, mungkin boleh daftar. Tapi kalau ceramah saya kat masjid, ramai datang, saya tak tahu siapa datang. Jadi yang datang tu mereka ada nama semua sekali. Mereka dah WhatsApp, dah call lah. Dan awal-awal lah itu memang masa pergi dia orang ramai macam kita kalau pergi awal-awal itu dia orang suruh balik, suruh quarantine kat rumah. Jadi mungkin masa tu nama-nama tu pun tak dapat dengan sempurna. Dia suruh balik, masa dia orang pun balik lah. Tak adalah, dia orang quarantine je lah sendiri sebab tak ada simptom-simptom. Kan cuma nak panggil ada simptom. Jadi yang tak ada simptom tak datang. Sebab dia dah tahu yang tak ada simptom tak payah datang. Yang tak demam semua kan ada memang dah pada awal KKM keluarkan. Yang tak ada simptom duduk kat rumah, quarantine 2 minggu. Tapi kemudian untuk pastikan lagi mereka minta datang. Kalau tuan pergi mana-mana pejabat kesihatan, mereka pun banyak kerja nak buat. Bukan sekejap akan nak buat benda tu. Nak ambil air apa, macam mana tak, saya pun tak pandai lah. Apa, kat mana, kat hidung, kat tekak, saya pun tak buat benda tu. Bukan ambil darah. Jadi kedua 3 kali saringan. Jadi benda tu ambil masa. Jadi kita doakan semua orang jadi begitu. Jadi saya sayang semua petugas-petugas KKM, doktor-doktor. I love you semua sekali. I love you all. Moga Allah bantu. Tak ada pahala lain melainkan syahid, melainkan syurga. Tempat lain mereka melainkan syurga. Moga Allah selamatkan semua petugas-petugas yang banyak berkorban untuk negara, untuk mereka semua. Dan juga orang-orang yang sakit ni kat ICU, moga Allah bagi sembuh. Ayah-ayah macam ayah kita, kawan-kawan ayah, kawan-kawan saya. Ramai kakak. Baik-baik. Jadi moga Allah terima. Terima kasih semua sekali. Moga dah lebih 12 tengah malam. Zahra Zia cakap, saya pun tak tengok jam dah. Dah 12.45. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. I love you semua sekali. Masya Allah.